saya setuju tu. Sebab di sinilah Tuhan nak uji iman kita. Kan, nak katakan bila kita letakkan kerja kita tu, rezeki kita pada kerja kita tu salah sebenarnya. Kita kena letakkan rezeki kita tu pada Tuhan. Siapa yang bagi kita kerja? Tuhan. Allah bagi kita kerja. Syarikat tu Allah yang bagi kita duduk dalam syarikat tu. Bila kita iman kita terletak pada Allah, bermakna kata di mana pun aku ada, di mana pun aku kerja, aku berhenti kerja, Allah tetap beri rezeki pada aku. Macam tu kita kena fikir. Tuan ni saya benar Tuan Nur Merah. Benar. Sebab apa? Waalaikumsalam. Sikit je. Silakan. Nak menyatakan kegembiraan di hati saya kerana adik saya berjaya tolak booster. Yahoo! Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Okey, balik pada cerita tentang bab tadi Humairah tadi, Nur Humairah. Benar tu. Kita kena buat macam ni tau. Kita kena cuba istiqamahkan, cuba tafakurkan, petikan orang dulu, petikan orang dulu. Barang kemal Allah berserta kamu barang di mana kamu berada, kan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Cuba kita takkitkan benda tu, kita tafakurkan. Sebab apa tadi ada sebut, kita kena banyakkan solat, kena banyakkan baca Quran, apa semua kedebak-kedebuk, kan, sebab Quran tu benar. Jadi di situ kita kena ada penyaksian di mana kita berada, di situ Allah berada, kan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi itulah salah satu bagi KK lah, bagi tuan-tuan, Allah bisawab. Begitulah cara dia untuk kita prep iman kita, supaya kita ingat selalu, balik pada perkataan Tuan Daud tadi, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Wallahu a'lam bisawab. Adik saya ambil booster, lantak pi lah. Allahu Akbar. Doa je lah yang terbaik untuk dia. Okey, jangan tukar tajuk dulu. Jangan tukar tajuk dulu. Lagi tajuk, kaki pun lari je dah keluar. Tajuk dia apa malam ni? Abang Kiki. Assalamualaikum. Dia prepping iman hari ni. Prepping iman ke akhir zaman. Iman kita taraf mana dah untuk persiapan kita akhir zaman. Okey, alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Okey, siapa yang nak bercakap bagi je ruang bercakap. Yang lain tolong cakap lah. Seorang-seorang cakap, bergila-gila. Jangan celah-celah yang tak bercakap, sila mute dulu. Tak payah yang benda kecil-kecil yang kalau macam tak berkaitan nak bercakap tu, jangan cakap. Bagi orang bercakap. Kesian orang nak cakap kadang-kadang tak. Assalamualaikum Tuan Kiki. Tanya sikit boleh? InsyaAllah. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Saya nak tanya tentang yang ada hadis yang mengatakan akhir zaman tu nanti pengikut Imam Mahdi pun 2/3 akan keluar mengikut kelompok Dajjal. Boleh huraikan sedikit tak yang bab tu? Mana iman juga tu? Okey, wallahu a'lam bisawab. Seperti apa yang KK dengar daripada perkongsian orang dulu, daripada 313 orang itu hanya 200 lebih saja yang akan sampai ke penghujungnya. Daripada total awalnya 300,000 lebih pergi kepada 300 lebih, 100 daripadanya akan keluar. Arti kata lainnya, itu kata munafik, kan? Ada yang pergi nanti, yang betul-betul pergi, yang bersama-sama nanti hanyalah dalam 200 lebih saja. Wallahu a'lam bisawab. Okey, Tuan KK, adakah dia orang tu iman dia masih boleh diterima ataupun tidak masa tu? Selepas tu dia orang bertobat, boleh diterima ataupun tak? Okey, tajuk dia begini tuan. Pertamanya, siapalah KK untuk menghukum. Kedua, pintu taubat itu tidak akan tutup selagi apa? Selagi masih ada ayat di kandung badan, insya-Allah, kan? Kalau mentari terbit daripada barat tu, wallahu a'lam bisawab. Bertaubatlah. KK pun, kita punya hidup ni pun perlu bertaubat selalu tuan. Termasuk KK. Wallahu a'lam bisawab. Okey, assalamualaikum. Saya tambah sikit tu dah pasal Waalaikumsalam. Imam Mahdi punya tentera tu, boleh? Silakan. Okey, apa yang saya faham daripada hadis tentera Mahdi ni 1/3 akan kufur, dia lari daripada medan perang. 1/3 akan mati syahid dan 1/3 mencapai kemenangan. Itu ada hadis dia. Itu yang saya tahu lah, tapi jumlah dia saya tak pastilah berapa. Tapi dia dalam nisbah 1/3 kufur, 1/3 syahid,
1/3 hidup mencapai kemenangan. Itu hadis tentang Tuan Makilau tu perang yang mana satu tu? Perang Malhamah Al-Kubra ke? Perang yang pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh ke? Yang mana satu tu? Tentera Mahdi ni kita lebih ceritakan masa dia membunuh Dajjal tu dengan apa ni Yahudi tu semua. Okey, selepas tu baru jadi Armageddon, Malhamah Kubra, 80 bendera tu. Jadi saya tak pasti yang mana satu. Sebab siri-siri peperangan kecil ni dia orang akan langgar dulu Parsi, Jazirah Arab, lepas tu Konstantinopel, baru kemunculan Dajjal. Bila dia orang dah menang, dah bunuh Dajjal apa semua, dah bunuh Yahudi, masa tu lah kita akan perang dengan Kristian. Puak-puak Kristian ni 80 bendera, kita satu bendera. Jadi yang kisah-kisah ni saya tak pasti yang mana. Kan, saya tak pasti dan saya belum dapat jawapan lagi yang mana satu. Itu jawapan dia lah. Bukan Malhamah Kubra tu perang antara agama. Bermaksud kat situ masa perang dengan Dajjal dengan Kristian tu disekalikan. Perang dengan Dajjal tu kita perang dengan Dajjal. Bila Dajjal dah dibunuh, baru berlaku Malhamah Kubra. Masa tu orang Kristian berkata salib telah menang. Masa tu seorang pemuda Islam membunuh orang salib tu sebab khianat. Sebab kita berperang ni bunuh Dajjal tapi salib kata dia menang, dia hijack perang tu. Masa tu baru berlaku Malhamah Kubra. Perang Islam dengan Kristian. Itu bukan perang blok barat dengan blok timur tu bergabung. Itu kita panggil Malhamah Kubra. Kristian panggil Armageddon. Perang terbesar. Ada beza tu perang tu. Perang-perang di Parsi, perang di Jazirah Arab, perang di Konstantinopel. Ini perang-perang kecil yang Imam Mahdi lalui. Selepas perang dengan Konstantinopel tu dah takluk, baru kemunculan Dajjal. Masa itulah kita perang dengan akhirnya dengan Dajjal dan Nabi Isa bunuh dia. Kita dah menang, masa tu kita berpakat dengan Rom. Masa itulah Rom cakap Kristian salib telah menang. Masa itulah berlakunya peristiwa orang Islam ni bunuh seorang yang angkat salib tu. Berlakulah Armageddon ataupun Malhamah Kubra. Itulah perang yang sebenarnya yang dipanggil Perang Dunia Ketiga. Tapi kisah yang 1/3 lari kufur, 1/3 syahid, 1/3 mencapai kemenangan tu saya tak pasti Kubra ke ataupun siri 3 peperangan ni. Saya tak pasti sebab 1/3 tu lari kufur kerana mereka takut menghadapi tentera musuh kerana jumlah yang sangat ramai. Kalau mengikut tafsir kisah itu, jumlah yang sangat ramai ni Malhamah Kubra. Kalau kita kaitkan cerita tu kan, itu sebut sedikit lah daripada hadis yang 1/3 tu. Okey, sambung sila sambung. Okey, terima kasih banyak. Okey, kita sambung balik pada iman ni dan lari. Okey, Assalamualaikum. Okey. Bagus Okey, daripada iman ya. Tentera yang lari tadi kan dia kufur, dia tak beriman. Tu kita kena faham bila kita cerita tentang iman ni, Dajjal bawa roti semua ini bertentang iman. Pilih syurga, pilih neraka Dajjal ni tentang iman. Tentang apa? Tentang iman dan kufur. That's why tafsiran iman terlalu luas. Bukan saja kita pergi ketuk pintu rumah orang mengatakan itu apa tu? Usaha tak iman. Tak semua dah itu. Allah berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, ulama' yang famous sekarang ni pun tak beriman. Sebab apa? Sekejap ambil vaksin, sekejap tak ambil vaksin. Sebab tu saya tanya Daus tadi. Soalan saya very straightforward. Bila dia pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Assalamualaikum. Dengan orang apa? Tuan Mak Kilau. Assalamualaikum. Minta maaf. Sekejap KK, minta maaf KK. Tak perlu dibangkitkan. Tak perlu dibangkitkan. Takut jadi apa? Tak perlu dibangkitkan. Bukan. Kita berdiskusi. Jadi bila kita berdiskusi, jangan satu pihak je bercakap kan. Betul tak? Dengarlah juga kan. Jadi kalau tak nak dengar, jawapan pusing-pusing letih lah macam semalam Muhammad Aris tu, kita dah terangkan dia gini, dia pusing sana pusing sini, pusing sana pusing ni, dah sampai subuh. Kan? Jadi janganlah terlalu you saja iman kita takkan gini. Iman ni terlalu luas tu. Iman ni kita belajar daripada sekolah rendah lah. Kalau siapa tak belajar, Muhammad Aris dah masuk. Apa ni?
Assalamualaikum Okey, Tuan teruskan. Muhammad Muhammad Haris. Haris dah masuk. Teruskan. Waalaikumsalam. Teruskan. Prepping Tadi iman kita untuk akhir zaman. pasal iman kan. Perasan tak kalau kita tengok kan, kita sentiasa macam berhujah, ada anti vaksin, ada yang vaksin. Tapi perasan tak kalau kita tengok sebenarnya kita sedang diasing-asingkan kan, yang mana kalau kita perasan sebenarnya sedang ada proses pengasingan kan. Jadi kalau kita tadi bincang pasal Imam Mahdi kan, tapi kalau bila ia datang, macam mana, adakah kita berada di pihaknya atau berada di sebaliknya. Jadi cerita pasal iman, apa yang berlaku ni ada sesuatu yang kalau kita berfikir, kita melihat, kita mendengar, kita akan dapat. Sebenarnya sekarang ada proses yang mana kita sedang diasing-asingkan. Diasingkan oleh Allah lah, maksudnya kita ni sebenarnya ikut mana nanti, macam tu lah. Setakat ni dulu. Benar Tuan Muhammad Haris. Ada asing itu dia banyak pecahannya. Bahasa KK jenis ya. Maaf, Izzat KK berkongsi. Asing, mengasing, terasing, diasingkan. Jadi kita yang mana? Adakah kita ni asing, terasing, mengasing atau diasingkan? Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum ya. KK, saya nak tanya KK, apa tafsiran iman pada you? Mohon cakap sebentar. Kak Lin akan lead Sebelum cakap Kak Lin bagi cakap Humairah, silakan. Okey, betul. Saya sokong KK tu sebenarnya. Tuhan sekarang ni memang dia asingkan kita macam ni. Dia nak tengok hati kita. Siapakah hati kita yang ada pada Tuhan? Siapakah hati kita yang ada pada dunia? Kan? Jadi Tuhan dia akan tengok hati, bukan dia tengok pada amal kita, amal ibadat kita dia tak akan tengok. Kadang-kadang amal ibadat kita nampak saja. Semayang tiap-tiap malam, semayang kita bangun tiap pagi, kadang-kadang hati kita tak bersih, Tuhan tak tengok juga. Kan? Jadi prep iman ni sebenarnya, iman ni nak bawa kita ke akhirat sana. Kan? Kadang-kadang kita fikir kita ni, kadang-kadang kita aku beriman. Kadang-kadang Tuhan kata, Tuhan nak suruh kita berhenti rokok pun kita tak boleh. Siapa-siapa yang isap rokok tu, cubalah tengok berhenti rokok, tengok macam mana. Kan? Adakah kita sanggup berhenti rokok tu? Mohon maaf. Boleh kita jawab ke? Silakan. Okey, dua topik. Yang pertama, KK nak tekan tentang bab merokok. Rokok kan. Kenapa masukkan bab rokok? KK kalau nak cara individu, KK terus terang cakap KK memang isap rokok. Dan cara individu, KK boleh bagi penafian tentang atam rokok. Okey, itu bab lain ya. Tapi balik pada bab iman tadi, benar kata tuan tu, Tuhan tidak pandang kepada pangkat harta kamu. Kan? Tapi kita kena ingat taati perintah Allah, taati perintah Rasul. Jadi bila disebut tentang Rasul, apa yang Rasul buat, kita kena ikut sunnah Rasulullah. Apa yang dijabarkan, apa yang disampaikan, kita kena ikut sebab kita umat dia. Tapi benar juga memang Allah memandang kepada hati. Sebab tu dikatakan Allah tidak pandang kepada hati, tidak pandang pada pangkat harta rupa kamu. Yang dipandang pada hati kamu ini keimanan dan ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Berbalik pada pertanyaan Mak Kilau tadi, apa itu iman? Tenggelam dalam zat Allah Ta'ala, tidak nampak diri sendiri tuan. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar lalu je tuan. Itu dari segi hakikat ke macam mana tu Tuan Guru Abang? Entahlah tuan, kita jawab spontan je. Kalau betul-betul lah, salah-salah lah. Ada siapa-siapa lagi nak ni sambung? Assalamualaikum Kak. Okey, ni saya nak cuma tentang iman ni kan. Bagi saya iman ni kalau kata bahasa kita ni percaya je. Bukannya susah pun benda tu.
dia kita kena percaya. Maknanya pagi dia beriman, pagi dia percaya, petang dia tak percaya. Itulah iman. Percaya maknanya tambah iman, tambah lagi kepercayaan kamu kepada Allah Ta'ala. Maknanya kalau macam kata sekarang sembahyang jarak, percaya ke kuman tu ada? Itulah iman kita. Kalau awak percaya pada kuman, pada benda tu, maknanya mana awak punya kepercayaan kepada apa kita punya agama ni lah, iman ni. Maksud iman, kepercayaan. Okey, percaya ni kiranya macam keyakinan lah. Itu je lah kalau kata iman ni. Maksud iman ni percaya. Tambahlah iman kamu, tambahlah kepercayaan kamu. Carilah imanmu, carilah kepercayaanmu. Sebab kita ni apa, cakap apa, Islam ni apa ya, ialah gaib kan. Maknanya beriman lah, kena beriman benda yang macam tu. Yang tu je lah saya faham. Okay, sorry kalau salah. Tak ada masalah. Kita share-share. Tuan Mizan, iman tu naik turun ke keluar masuk sebenarnya? Saya faham macam ni apa Abi, percayalah. Maknanya okey, kalau tak percaya, tak beriman lah senang. Kalau kata bahasa tu, kalau kurang iman tu maknanya kita tak yakin lah, tak percaya kepada apa macam rezeki daripada Allah apa semua kan. Maknanya kalau kita kena percaya lah, kita kena beriman. Maksud beriman tu saya nak uraikan, beriman tu percaya je lah. Itu je lah. Tambah iman, tambah kepercayaan. Cari lagi, tambah lagi. Bagi kita kenal lagi Tuhan tu siapa. Kita kena percayalah. Itu je lah. Kurang ke tak kurang ke atas diri sendirilah. Kalau fikir dia akal, kuman ni berjangkit ke? Kenapa orang pergi kat sini? Itu atas kepercayaan masing-masing. Tuhan bagikan akal, fikir sendirilah. Berjangkit ke? Mana kepercayaan kau? Kat kerajaan ke? Dekat Tuhan? Itu je lah. Nak terangkan. Kalau salah, sorry boh. Saya nak cakap dia. Assalamualaikum. Adakah penyerahan secara total? Sebentar. Tuan Naruto nak cakap tu. Dan Naruto. Silakan Tuan Naruto. Okay. Tadi dipatikan. Okey. Bab iman ni Allah Ta'ala suruh kita berserah diri kat Allah Ta'ala. Kuat sikit. Apa pun kita bergantung Allah Ta'ala. Kan Allah Ta'ala suruh kita berserah diri dengan Allah Ta'ala. Iman ni kan, bergantung diri dengan Allah Ta'ala. Kan lagi satu, kalau kita nak pelihkan iman ni, kita kena lawan nafsu kita dah. Itulah lawan nafsu. Saya setuju dengan Tuan Naruto. Memang kita kena berserah semua kat Allah. Sebab apa? Hidup kita ni tak ada siapa kecuali Allah. Sebab apa? Kalau kita tengok kita nak angkat tangan, nak angkat kaki, apa semua dengan izin Allah. Kalau kita tak berserah kat Allah, tak ada lah kita ni. Sebenarnya kita ni mati tau. Bukan kita hidup. Dengan Allah lah kita hidup. Mohon maaf. Tuan Farid Demang, silakan Tuan Farid Demang. Ya, ini pendapat saya lah kan. Beriman itu ialah penyerahan secara total kita kepada Allah. Kita bertauhid kan dia. Kan kalau orang kata tak apalah ini nanti Allah pun faham ni kan. Tak ada. Kalau A itulah dia A. Kalau A macam ni macam tu, itulah dia. Tak ada ubah. Itulah dia iman kita sebenarnya. Tapi kan Tuan, minta maaf KK berkongsi, tidak akan berubah nasib satu kaum itu jika mereka tidak mengubah nasib mereka sendiri. Jadi kalau anda kata benda itu segalanya pada Allah Ta'ala menggerakkan Allah Ta'ala yang menentukan, bagaimana dengan ayat itu? Dia kata tidak akan berubah nasib satu kaum itu melainkan mereka merubahkan mereka sendiri. Begitu juga tentang perbualan, percakapan di antara iblis. Ketika dia katakan kenapa kau jadikan manusia yang akan merosakkan muka bumi. Jadi bila masuk merosakkan muka bumi di situ, adakah itu atas kehendak manusia sendiri ataupun atas kehendak Allah Ta'ala? Wallahu a'lam bisawab. Kalau lagi tajuk, abaikan. Okey, yang berubah tu nafsu kita lah. Kita kena ubah dulu nafsu kita kan. Sebab di ujung-ujung ni kita Allah Ta'ala letakkan wahan cinta dunia. Kita kena ubah nafsu dulu.
Ada ke yang tajuk tadi sebenarnya ada berkenaan dengan iman kita, prepping iman sampai kita ni dekat akhir zaman ni, macam mana kita nak tingkatkan iman kita. Macam kita tahu iman ni dia ada level-level dia. Ada 5 jenis iman. Macam mana kita nak naik ke tingkat satu-satu tu sebenarnya. Kita faham semua orang percaya dan saya percaya dalam ni semua orang beriman kepada Allah yang satu. Okey, maksud saya apa cara-cara kita nak tingkatkan iman kita. Memang saya faham kita ni terikat dengan dunia, kita berlawan dengan syaitan, nak berlawan dengan nafsu semua. Tapi macam mana tu kita nak tingkatkan iman kita teguh dalam perjalanan kita, perjuangan kita ni ke akhir zaman ni. Okey, Assalamualaikum. Jawab Tuan Nabi tadi kan. Okey, bagi saya lah cara kita lah. Kalau dia cara kita nak tingkat iman ni, pertama sekali kita tinggal apa yang dilarang lah. Yang mana rasa syubhah ke apa, kita tinggal lah. Dan dalam masa yang sama kita cubalah buatlah benda-benda yang sunat. Sebab yang wajib kita dah buat dah, sembahyang apa semua tu kan. Kita cuma tambah sikit lepas sembahyang, kita zikir, kita istighfar banyak-banyak kan. Lepas tu cubalah buat sunat apa. InsyaAllah kalau benda tu kita duk buat selalu istiqamah, Tuhan dia akan masukkan sikit-sikit dalam hati kita iman. Dia akan tambah iman dalam hati kita. Sekian. Teruskan. Nah, Nabi jangan lupa tuan-tuan. Kencing jangan ada TV. Kencing duduk. Main pun itu salah satu nakkan iman. Makan, engkau masuk rumah. Nak tindakan iman. Okey, kalau macam kita tengok pada akhir zaman ni, ramai orang-orang beriman akan terpesong ikut Dajjal ni. Memang akan ramai. Dari segi orang perempuan, dari segi orang berpangkat apa semua. Dari situ kita nak tahu macam mana iman yang boleh tak terpesong tu. Maksudnya naik. Maksudnya apa yang perlu kita buat sampai akhir zaman ni sebenarnya untuk iman kita ni. Ikutlah ajaran Nabi. Nabi ajar apa? Nabi tunjukkan apa? Ikut dia. Takkan kita nak ikut ulama'? Takkan kita nak ikut ustaz? Ini yang jadi sekarang ni. Kalau kita ikut ulama', ikut ustaz, solat pun dah tak ikut ajaran Nabi. Solat jarak jemaah. Kita ni ikut ajaran ustaz ulama' ke ikut ajaran Nabi? Kita nak ikut siapa? Assalamualaikum. Kita nak minta maaf dulu. Pertamanya jangan disalahkan perkataan yang orang menggunakan ustaz ataupun ulama'. Okey, ulama' dan ustaz tak salah. Yang salah individu tersebut. Satu. Yang kedua, bila nampak terang nyata jelas itu kesalahan, bukan kesalahan ustaz, tapi orang yang menggelarkan diri dia ustaz. Ustaz tu dah baik, dah cantik nama tu, panggilan yang baik. Ulama' tu panggilan yang baik. Tapi kalau sebut ular dalam semak, itu lain. Wallahu a'lam bishawab. Mau mencari sekejap saja bila kita faham bahawasanya gelaran ulama' orang alim tu adalah orang yang memegang jawatan rasmi dalam kerajaan, oleh pemerintah, yang memegang jawatan dalam pemerintah, dan dipukul ratakan ulama' dan orang-orang ilmuwan ataupun orang-orang alim dan ulama' lah secara mutlak tu, secara total tu memang akan membawa kita kepada satu fitnah yang sangat besar dan sangat bahaya lah pada apa yang saya tengok sebab hari ni macam mana yang kita tahu, bukan hari ini saja untuk ulama'-ulama' yang zaman dahulu kala pun begitu juga. Okey, yang lebih alim, yang lebih faqih, yang lebih berkelayakan menolak untuk diberikan jawatan-jawatan yang rasmi yang akan cenderung kepada kepentingan pemerintah atau kerajaan. Okey, hari ini untuk makluman orang-orang individu yang berada di kerusi-kerusi jawatan-jawatan ulama' yang yang
menguruskan kepentingan pemerintah ataupun orang-orang yang Yahudi semua ni adalah orang-orang yang tidak berkelayakan, okey, dan memegang ataupun menerima jawatan itu kerana dunia, okey, dan orang-orang yang lain yang lebih berkelayakan telah pun menolak kerana tidak mahu menjadi rubber stamp, tidak mahu menjadi alat kepada puak-puak yang salah ini. Jadi saya harap janganlah dipukul ratakan ulama. Ulama adalah orang-orang itu saja, dan orang-orang ulama yang menolak mereka yang tidak dikenali, langsung tak dikenali, yang ada dekat belakang sana dalam mana-mana di mana-mana ceruk sekalipun, yang masih menyampaikan perkara-perkara yang benar dipukul sama rata. Itu saya nak bagi tahu itu sajalah. Sebab tu saya kaitkan tadi dengan solat jemaah jarak. Jadi kena fahamlah kat situ ulama apa yang saya maksudkan tadi tu. Kalau nak iman lagi, zikir lah banyak-banyak. Zikir banyak-banyak, tambah iman lagi. Dia bukan zikir ataupun sekadar bercakap ataupun berkalamkan. Dia kena yakin. Dia kalau kata kebal Ayatul Kursi tu, yakin dengan satu surah Ayatul Kursi pun dah kira kebal. Macam mana keyakinan kita tu, iman kita tu nak letak kepada ayat tu, kepada Allah. Jadi itulah iman. Jadi benda tu yang kita perlu buat. Sebab orang sekarang ni dia buat tapi dia tak yakin. Itu masalah. Jadi iman dia goyang. Dia turun naik sebab dia tak yakin. Sebab tu kalau kita tengok balik kepada perang 13 Mei, macam mana dia orang boleh gerakkan perang tu sendiri. Jadi keyakinan tu nak letak kepada Allah tu macam mana? Sebab tu kena ada perasaan cinta ke Allah Ta'ala kan. Bila ada perasaan cinta tu, adalah keistimewaan tu. Minta maaf cakap kebanyakan kita di Malaysia ni Islam keturunan. Yang Islam semata-mata kita kategori kita tu Islam saja kan. Kita tak berhenti mengaji, kita tak mendalamkan ilmu agama, kita tak tengok, tak baca kitab-kitab sunnah-sunnah, hadis-hadis. Kebanyakan lah, ada yang baca tu okey lah kan. Tapi kebanyakannya kita semua macam tu lah. Islam keturunan saya. So kata sembahyang, kita tak mendalami macam mana nak sembahyang, apa yang baca kan. Minta maaf. Dengan iman kita yang sekarang ni, kita boleh selamat ke dengan akhir zaman, dengan fitnah akhir zaman tu sebenarnya? Kat situ saya nak bagi pertanyaan. Kita ni walaupun kita zikir La ilaha illallah, adakah kita selamat? Kalau kita zikir sampai beribu-ribu, kita adalah ahli zikir, kita ahli tarikat. Kita kena ingat tu, macam kita zikir sampai kita naik taraf sampai Allah sampai Allah sampai tar mana pun, iman kita tu betul ke kita akan selamat di akhir zaman sebenarnya? Selamatlah dengan Assalamualaikum. Boleh izinkan KK berkongsi faham tentang tu yang sebut tadi tu? Okey, KK dengar cerita orang dulu berkata begini. Asyik KK je. Sikit je. Sebab apa kita tarik KK tu? Teruskan. Barang siapa yang meninggalkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib syurga ke atasnya. Itu wallahualam lah kata orang dulu. Kalau tuan pernah jumpa perkataan tu, alhamdulillah. Kalau tuan tak pernah jumpa, cuba tuan cari. Barang siapa yang meninggal dalam kalimat la ilaha illallah, maka wajib syurga ke atasnya. Wallahualam bisawab. Silakan tuan Mat Kilaf. Okey, saya nak kupas sikit tafsiran apa ni iman, apa itu iman yang saya belajar dengan ustaz saya
masa sekolah rendah dulu lah. Bukan tak ulama, ustaz sekolah rendah je lah saya kongsi. Mungkin kita kadang-kadang kena flashback balik ilmu-ilmu kita belajar sekolah rendah dulu kan. Okay. Apa yang saya faham, iman ni pertama kita kena percaya. Masuk iman tu percaya. Okay, percaya ni kita lafaz secara lisan kita percaya. Itu yang pertama. So bila kita percaya, di mulut kita lafaz, dan ultimate dia kena masuk dalam hati. Maknanya kita kena yakin. Jadi dia berbalik pada soalan saya tadi, bukan saya nak bergaduh, dia berbalik pasal iman ni sangat benda yang sangat ultimate sekali, sangat crucial pada akhir zaman ni, terutamanya sejak wabak ni bermula tahun 2020 ini. Sebab itu bila saya tertarik dengan Daus tadi, bila dia cakap usaha atas iman, makhluk tak ada kuasa, Allah maha kuasa. Jadi benda tu sangat kena dengan situasi pada hari ini. Jadi sebab itu saya nak tanya dia secara straightforward, direct. Jadi saya tak nak dapat berpusing-pusing masuk solat, masuk ni. Soalan saya senang je. Apa pendapat Maulana? Cocok tak cocok? Okey dah. Itu je saya nak tahu sebenarnya. Sebab saya cakap saya bukan dengan orang tabligh. Dia orang pun ambil. Tapi selepas you ambil, sekarang ni buta-buta minggu lepas kita tahu KJ tak cocok. Semua kena tipu. Jadi apa stance you tentang iman? Sebab you cakap makhluk tak ada kuasa, Allah berkuasa, Allah maha kuasa. Sedang kita diuji dengan vaksin sendiri, kita dah goyang. Bagaimana kita selalu melafazkan yang kita ni beriman, usaha atas iman tu dengan melakukan kerja-kerja Nabi buat ni. Tetapi bila kita diuji dengan vaksin tu sendiri pun kita cocok. Contohlah, bukan saya nak kata yang tak cocok tu hebat, yang cocok tu tak hebat, tapi dia semua orang ada alasan dia masing-masing. Bila Dajjal datang bawa roti, pilihan kita ada apa? Makan roti dengan jam ataupun tak makan roti. Itu ujian iman yang terbesar. Maksudnya iman ni lawan dia kufur tau. Jangan main-main. Okey. Bila kita yakin kan apa yang kita faham pasal iman. Iman ni seperti yang digariskan, yang kita faham. Kita ada rukun Islam dan rukun iman. Kita berbalik kepada rukun iman kita. Apa itu? Kan? Lisan kita percaya, kita yakin dalam hati, kita beriman kepada Allah. Kan? Beriman pada malaikat, kan? Beriman pada kitab Allah. Sekarang ni kita pegang Quran lah. Kita jangan kutip balik cerita-cerita Zabur, Taurat, Injil tu. Tapi kita kena percaya kitab tu kitab wahyu. Bible bukan kitab daripada langit. Itu kitab setan. Beriman dengan Rasul, Rasul. Bukan Nabi, dia sebut Rasul. Beriman kepada hari akhir, hari akhirat. Maksud hari akhirat ni, sebelum kita nak pergi akhirat, kita kena uji dengan Dajjal yang lafaz tadilah. Makhluk tak ada kuasa, Allah maha kuasa. Dajjal tu makhluk yang paling gila punya magic yang Allah turunkan untuk uji kita. Kerana apa? Kerana lafaz kita yang selalu kita kata, makhluk tak ada kuasa, Allah berkuasa, maha kuasa. Sedangkan majoriti akan ikut Dajjal. Terutamanya siapa? Para ulama. Memang ada ulama yang baik. Sebutkan nama ulama-ulama yang pewaris para Nabi sekarang. Cuba sebut. Bagi 3 orang nama di Malaysia ni. Susah kita nak sebut. Jadi kita bukan tak boleh pukul rata, tapi majoriti Nabi sudah cakap golongan pertama yang mengikuti Dajjal adalah para ulama. Mereka ni adalah dajjal-dajjal kecil, 30 dajjal-dajjal kecil ni. Kerana mereka lah tersesat akalnya pemerintah. Bila pemerintah tersesat akal, kita yang ditekan. Kan? Rosak kita ni, ditekan kita ni. So mengatakan usaha atas iman, makhluk tak ada kuasa, Allah maha kuasa. Jangan main-main tau. Itu ujian terbesar akhir zaman. Barang siapa yang pilih syurga Dajjal, iaitu air, dia akan masuk neraka, kekal ada dalam neraka. Barang siapa yang memilih neraka dia, iaitu api tu, itu yang kita kena genggam tu. Genggam iman kita ni, macam kita genggam bara api. Itu saya nak ceritakan tu. Kalau you berdakwah, you boleh pergi syurga sebab orang lain pun ada cara dakwah dia juga. Jangan selalu taksub dengan dakwah je seorang je. Macam orang lain ni tak ada usaha atas iman. Tak boleh. Pintu syurga ni banyak. Kita nak masuk syurga ni, pintu dia banyak. Macam saya cakap tadi, hadis Nabi tentang tentera Mahdi, 1/3 kufur lari. Kerana apa? Kerana takut dengan jumlah
tentera kufar yang terlalu ramai. 1/3 syahid, 1/3 mencapai kemenangan. So hadis ni ada banyak tu, hadis-hadis akhir zaman ni. Jadi maksudnya walaupun kamu telah terpilih menjadi tentera Mahdi, kemungkinan siri-siri peperangan kecil tadi, langgar Parsi, Jazirah Arab, langgar Konstantinopel, kamu okey. Tapi bila Armageddon tu 80 bendera versus 1 bendera, peperangan terbesar dengan Kristian tu, masa tu mungkin 1/3 yang tadi mencapai kemenangan in total tadi lari dan kufur. Jangan main-main tu. Iman ni you boleh kufur masa you dah menang pun you boleh kufur. Kerana apa? Ada perang yang lebih besar. 1/3 okey lah mati syahid. That how crucial tentang iman ni. Bukan kita lepas mudah kita lepas usaha atas iman, makhluk tak ada kuasa, Allah Maha Kuasa. Tapi sekarang ni kita tengok ulama kita sendiri yang berfatwa, kita ditipu oleh KJ, menteri-menteri pun tak cocok pun semua. Di mana stance kita? Janganlah kita menegakkan kita menyokong ulama-ulama yang flip-flop ni. Sebab apa? Bila zaman Dajjal ni Allah sebaik-baik pelindung. Tak ada dah. Siapa yang masih bersama dengan ulama, okey, dia bernasib baik. Yang tak bersama ulama macam mana? Allah sebaik-baik pelindung. Itu pesan Nabi. Okey, berbalik pada moderator. Terima kasih. Sorry lah emosional sikit kan. Sebab apa, saya tak boleh terima kalau orang tu je betul kan. Dengar dulu pendapat orang lain. Sama dia nak terima atau tak, masing-masing. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Hanafiah. Waalaikumsalam. Minta maaf tanya, kat sini banyak tabligh ke? Dalam grup banyak jemaah tabligh Tak tahulah, saya tadi kupas pasal hujah ustaz saya sekolah rendah tadi, pasal kupas tentang iman. Bagus lah, Masya Allah. Cuma sekarang saya ni lah, cuma bila akhir zaman ni kan, saja je lah bertanya kan, minta maaf lah kalau ada yang terasa kan. Tahu tak tabligh kat Malaysia ni dah pecah dua. Saya tak nak kupas tentang tu lah tuan, kena orang tabligh sendiri jawab lah. Tapi bila saya tanya soalan tadi pun, dia pun dah macam emosional sikit. Dia boleh dakwah kita, tapi kita tanya soalan tak boleh. Itu masalah dengan orang-orang Melayu dalam berdakwah. Itu saya tak suka. Tapi kita selalu jual nama Nabi kan? Nabi gini, Nabi penyayang, Nabi gini. Tapi kita kalau berdakwah ke orang, orang kena terima. Tapi bila orang tanya kita soalan, kita dah pusing sana, pusing sini. Kan? Lepas tu geng dia datang backup apa semua. Itu tak boleh tu. Kita berdiskusi. Kan? Tapi rasanya tak sepanas sebelum Misha tadi kot. Ya, Zizai Peace pun marah kot. Okey, kembali kepada moderator. Saya mau tanya, kadang-kadang apa ni ada di kalangan jemaah ni, kadang-kadang dia ada perbezaan dia sendiri sebenarnya. Cuma kalau kita dapat declare ataupun terbaiklah, lagi senang declare lah, lagi senang kita berdiskusi. Cuma sekarang ni saya cuma jelaskan kat sini, jemaah tabligh ni dekat Malaysia ni dia ada dua jemaah. Kadang orang salah faham. Di Malaysia ni ada dua jemaah tabligh yang sedang waktu saya dah memang dah ada perbezaan di situ. Saya cakap berkaitan dengan akhir zaman ni. Dan jemaah tabligh sendiri pun sebenarnya ada dua kat Malaysia ni. Dia dah terbagi kepada dua lah. Untuk saya maklumkan kepada Sudoro Voice ni lah. Jadi ada perbezaan di situ. Dari jemaah tabligh ni kadang ada sebut jemaah tabligh. Jemaah tabligh ada kat Siptaling saja. Punya jemaah tabligh ni ada dua markas. Satu markas Siptaling, satu markas Kepung. Jadi dua ni ada perbezaan sikit lah. Cuma usaha Taliban ni semua buat. Tak kira orang UMNO ke, orang PAS ke, usaha Taliban asalkan dia orang Islam, dia wajib usaha atas iman dia untuk kehidupan akhirat dia lah. Cuma kadang-kadang ada perbezaan pendapat tu mungkin daripada perbezaan yang berlaku. Jadi saya cuma jelas sikit. Jemaah tabligh ni dia terbagi kepada dua di Malaysia ni. Semua di Malaysia ni terbagi kepada dua. Kadang-kadang ada perbezaan tu, kadang-kadang mungkin kita salah faham. Orang ni cakap lain, yang ni cakap lain. Ni ada perbezaan. Itu sekadar perkongsian. Mana satu lagi tu tuan? Satu markas Kepung, satu markas Seri Petaling. Kadang-kadang apabila, kadang-kadang kesian juga yang saya bukan di backup mana-mana. Kadang-kadang kesian juga ada yang kata Petaling ni, kadang masalah tu timbul daripada markas Petaling. Tapi markas Kepung yang tidak tabligh ke Kepung pula yang kena. Kadang masalah tu timbul Kepung.
tabligh kepung, tapi timbul kepada sibtaling pula. Atau ada perbezaan dekat situ. Kadang-kadang ada orang pukul rata, rupanya dia ni bukan bahagian tu, dia lain. Dia rupanya dia sibtaling ataupun dia daripada kepung. Kadang-kadang orang pukul rata tabligh tu sendiri. Sebenarnya kita cakap sekadar saya ni lah kupas sedikit kongsi sikit lah supaya faham. Dah dulu dengan sekarang berbeza semenjak tahun 2015 hujung tahun tu dah ada perselisihan di antara kat Malaysia ni dah ada perselisihan. Kalau kita tengok memang ada perbezaan lah tabligh dulu dengan tabligh sekarang. Kadang-kadang kita dengar ada jenis tabligh ni dia jenis boleh terima cakap, kadang-kadang dia tak boleh. Kadang-kadang ada tabligh ni dia tak boleh terima, kadang dia tak boleh, kadang dia tak boleh terima, kadang dia terima. Sebab ada perbezaan di situ, terutamanya bahagian pengislahan diri. Rumah tabligh ni senang je, saya bukanlah kata pandai sangat, tapi sebenarnya kita lebih kepada baiki diri sebenarnya. Bukan kita nak jadi ulama ke, nak jadi orang hebat ke, ataupun kita nak hentam orang sana, hentam sini, dulu tu kita nak besarkan diri kita. Tak, sebenarnya jemaah tabligh ni sekadar untuk kita baiki diri kita. Kadang-kadang kenapa kita tengok orang tabligh ni perangai buruk sebenarnya kalau kita fikir balik, background dia sebelum dia tabligh lebih teruk daripada itu. Tabligh ni senang cerita lah tuan-tuan Tabligh ni lebih kurang usaha motivasi diri. Bukan nak hebatkan diri, tak. Motivasi macam mana diri kita dapat diislahkan. Dan ada cukup tambah dia hebat. Saya nak tanya Tuan Hanafiah, kalau ada ada dua, sebenarnya kalau macam Tuan ada tak pihak yang ketiga, maksudnya berada di tengah-tengah pula, ataupun Tuan Hanafiah sendiri di sebelah yang mana satu tu? Saya sebenarnya tak boleh cakap juga. Sebenarnya macam ni, bila kita sebut macam ada yang siapa yang pergi kepung lah, siapa yang pergi markas sibtaling lah. Cuma kadang-kadang ada yang atas pagar, dia tengah-tengah. Yang bagus ni bukan masalah bagus tak bagus, dia ada yang atas pagar. Tengah-tengah ni bukan maksudnya dia jadi orang tengah. Maksud saya dia tak tahu mana satu dia nak pergi, sama ada pergi markas sibtaling ataupun nak pergi markas kepung. Jadi dia tak ada orang tengah, tapi dia ni mana-mana dia boleh pergi. Itu perbezaan dekat situ lah. Cuma kalau bagi saya sama je, bukan kata sama, ada perbezaan. Cuma Tuan, sorry nak tanya Tuan, kalau Tuan tabligh ni baguslah apa Tuan explain macam ni. So boleh cerita sikit apa yang berlaku di Nizamuddin, perebutan Maulana di sana, Nasir telah masuk di markas sana. Boleh terang sikit apa yang sebenarnya berlaku? Adakah benda tu dah masuk ke Malaysia, Nasir tu? Okeylah, sebelum saya jawab soalan ni, saya minta Tuan jawab dengan ikhlas dulu lah. Adakah Tuan tabligh di jalan pertama dulu? Pernah biasa keluar tak? Jawab macam mana? Minta maaf lah saya tanya ni. Tanya je, tak payah minta maaf, tanya je. Secara jujur, adakah Tuan biasa keluar bulan ataupun 14 hari 3 hari? Saya tidak pernah keluar dan selalu menolak keluar dengan tabligh, tapi kawan tabligh ramai dengan saya. Kawan tabligh Tuan tu dia sibtaling ke ataupun ada pengetahuan bahagian kepung ataupun sibtaling? Saya tak tahu, tapi saya kenal dia orang daripada 2010 lagi, tapi dia orang ni jenis rebel satu dunia lah. Sampai Palestin semualah. Dan sampai sekarang masih berkawan. Okey Tuan saya cerita sikit lah. Tapi tak tahu. Okey, silakan. Tapi saya takut kadang ringkas-ringkaskan jangan lari tajuk sebab kita prepping iman hari ni. Okey. Kita nak tahu juga ni. Okey, teruskan. Sorry. Cuma sekarang ni saya cerita secara simple bukan saya punya pandangan tau. Maksud saya ini JAKIM sendiri cakap. JAKIM ni Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi kadang-kadang orang tak tahu pasal tabligh ni dia ada terpecah kepada dua. Tapi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sendiri kata 90% orang yang berada di sibtaling ataupun di markas tabligh sibtaling tak tahu apa cerita sebenar yang berlaku di Nizamuddin. Saya cerita 90% bukan 10% tau. 90% orang yang mengikuti markas sibtaling yang perpecahan berlaku di Nizamuddin tak tahu cerita apa yang berlaku di Nizamuddin, perpecahan tu. Okey, itu satu. Yang 10% saja tahu dan 10% ni hanya berdiam diri dan seluruh jemaah sibtaling ni taat saja. Itu yang saya tengok ada perbezaan dekat situ. Sebab apa? Dalam tabligh ni dia ada 6 sifat Antara sifat yang ketiga iaitu ilmu dan zikir. Ilmu ni apa? Untuk kita mengenal hak dan batil.
Jadi saya minta maaf lah kalau kat sini ada yang siptaling ataupun kepung lah. Hak dan batil ni maksud macam mana? Ada orang dia nak ikut siptaling, dia ikut. Ada orang nak ikut kepung. Tapi sekurang-kurangnya apa benda yang diorang ikut tu diorang kena tahu. Kenapa jadinya perpecahan, dia kena tabayun. Tapi apabila kita tanya seorang-seorang orang siptaling, dia tak tahu apa cerita. Jadi dia mengikut 100%. Kerana ulama siptaling ikut Nizamuddin, semua ikut. Itu yang kita cakap sekarang ni ada. Saya bukan cakap pasal ulama masuk siptaling, bukan. Siptaling semua okey. Semua saya cakap, kenapa hari ni orang Islam ni lemah, kenapa dia boleh follow ataupun dia kata ulama ni betul tak betul. Sebab kadang-kadang masalah ilmu tak belajar. Jadi dia perselisihan itu dia Jakim sini cakap 90% tak tahu cerita apa berlaku di Nizamuddin di India tu. Pecahan tu dia orang tak tahu. Itulah cerita dia lebih kurang. Kalau cerita lagi panjang cerita dia. Dia kata tu kalau ada yang faham saya boleh jawab. Maksudnya ada apa ni statement daripada Jakim dengan statistik 90% tu dekat mana Jakim keluarkan tu ya? Kalau Jakim ni badan kerajaan dia mesti ada apa dekat laman web dia ke ataupun dekat dari mana laporan kenaan dengan 90% orang dan sebagainya tu tuan. Jadi sebenarnya apabila berlaku perkara ni sebenarnya macam ni, apabila berlakunya perpecahan ni, Jakim ni ataupun orang yang jemaah tabligh ni dia akan semua nak selamatkan diri. Sili Petaling nak selamatkan diri, Kepung pun nak selamatkan diri. Jadi sebenarnya yang isu dia sebenarnya sekarang ni, mana yang dia rasa dia selamat, dia akan isukan kepada Jakim lah. Jadi kalau jadi contohnya sekarang ni, okey, start berlakunya COVID di Sili Petaling. Jadi ramai orang isukan apalah Sili Petaling ni sebagainya. Kalau orang beriman dia tak akan cakap Sili Petaling. Kan? Ada orang isu, orang yang jahil agama ni, dia akan cakap lah Sili Petaling ni macam ni, apalah Sili Petaling ni sebab turunkan wabak. Jadi orang yang kepung dia akan selamatkan diri lah. Jadi orang faham yang tabligh ni dekat Sili Petaling ni, orang yang faham seluruh Malaysia ni faham ni, tabligh yang dekat Sili Petaling tu, jadi semua terlibat. Walaupun kepung pun terlibat sekali. Padahal yang berlakunya penyebaran wabak tu dekat Sili Petaling. Jadi orang yang bahagian kepung ni tak terlibat. Jadi automatik orang kepung pun kena juga. Jadi daripada situlah isu. Orang kepung dia akan pergi ke Jakim, dia akan beritahu yang Sili Petaling dengan kepung asing tabligh dia dah terbagi pada dua. Jadi Sili Petaling jangan sebut tabligh tu satu. Jadi kita kena buat pembahagian dia antara Sili Petaling dengan kepung. Itu jadi pada situlah Jakim dia siasat. Dia siasat lepas tu cerita kedua-kedua orang membuka cerita kenapa pecah apa semua. Daripada situlah tanya sikit-sikit babak baca bancaan. Ramai orang Sili Petaling ni, orang yang ikut Sili Petaling ni tak tahu cerita. Itu yang dia pandai tanya seorang. Kalau saya tanya pun Sili Petaling pun tak tahu cerita, ramai tak tahu cerita. Kadang-kadang orang lama pun tak tahu cerita. Jadi diorang taat saja ikut dia. Itu kelemahan dekat situ lah masalah dia. Tapi tak semualah kita cakap benda ni sebagai isu besar. Kita ni nak baiki diri, bukan kita nak tengok orang lain. Tidak. Sekadar kita nak baiki diri sebenarnya. Cuma saya nak bagi tahu perbezaannya di situ. Jadi kalau kita cakap tabligh, jadi tabligh ni terbagi kepada dua dekat Malaysia. Iaitu tabligh Sili Petaling dengan tabligh kepung. Cuma bahagian tabligh Sili Petaling ni lebih kepada banyak benda-benda baru, penambahan dalam usaha tu banyak. Nama-nama baru kan, dia punya jalan cerita baru-baru, semua baru, banyak baru. Contohnya dulu kita lebih kepada fadil amal. Sekarang ni diorang lagi tambahan lagi kepada hadis. Banyak perbezaan dekat situ. Tuan sendiri pernah sampai Nizamuddin tak? Saya alhamdulillah sampai dah. Tahun bila Saya pergi tahun 2017. Waktu perpecahan saya pergi. Ada dulu insya-Allah. Tapi iyalah okeylah. Tapi sebab tuan cerita pun secara santai, relax, saya pun okeylah. Mungkin suatu masa esok saya mungkin akan kupas isu tabligh ni lah, kan? Tapi bukan hari ni lah. Okay, terima kasih tuan untuk penjelasan tu. Okay, terima kasih. Cuma saya bagi tahu sikit, jadi kita jangan nampak macam tabligh ni satu benda isu yang besar dalam perpecahan tu. Sebab matlamat dia satu je, kita nak bangunkan umat. Walaupun kata ada perpecahan dua, jadi kita tak cakap yang ni betul, ni tak betul, tak, bukan. Dalam kalangan tabligh ni ada banyak juga ramai yang ikhlas. Tak kira Sili Petaling ataupun kepung. Tapi bukan kada pecah tu, orang ni buat benda yang tak betul. Yang kata Sili Petaling ni buat tak betul. Yang kepung tak ada amalan syirik yang berlaku di antara dua-dua ni. Tidak ada amalan yang berlaku yang pelik di antara Malaysia ni. Cuma saya nak beritahu mungkin perpecahan tu mungkin boleh saya kata berkaitan dengan isu politik jugalah kan. Macam mana
Jadi itu pada pandangan saya, sebenarnya dekat Malaysia ni ada banyak orang yang mempunyai pendedahan dan pengetahuan berkenaan dengan jemaah tabligh ni, walaupun disebabkan pergaulan lah kan, sebab pergaulan dengan kawan yang kenal daripada kecil, dan kita walaupun contohnya katalah seorang individu tu dia tak keluar dengan tabligh, tapi dia tahu disebabkan adik dia, so dia bila dah adik sendiri mestilah ada banyak perbualan, kadang sampai ke tahap yang mendalam ataupun sebagainya. Jadi macam Tuan Hanafiah ni pada pandangan saya mungkin yang memang ni lah, alhamdulillah lah, maksudnya yang tak suka benda ni dan tak menyebelah ke blok mana-mana agaknya, tapi saya pun tak tahu. Tapi maksudnya Tuan Hanafiah ni pada pandangan saya memang antara orang yang bersedih dengan benda yang berlaku tu, lepas tu dan masih lagi berbaik dengan menjaga silaturahim dengan kedua-dua belah jemaah tu lah kot pada saya rasa. Betul. Jadi betul ya, ada betul kebenaran tu betul. Sebab apa kita macam mana cuma dalam diri kita dengan kedua ni kita tak boleh tasuk mana-mana sebenarnya. Sebab apa kita ni orang Islam ni semua bersaudara. Tak boleh putus silaturahim. Apabila putus silaturahim ni boleh menggagalkan arasy Allah Taala, boleh menjadi kemarahan Allah. Apa jadi kadang-kadang salah satu bala tu ni sebab salah satu dia putus silaturahim. Atau kadang-kadang di kalangan tabligh ni tak kira dia setaling ataupun kepung. Yang jadi bagi saya jangan ada perpecahan. Kadang-kadang ada, saya tahu berlaku juga benda tu, tapi saya cuba elakkan. Sebab apa bahaya? Sebab silaturahim ni bukan benda main-main. Kadang-kadang orang atas ni pasal takkan kita adik-beradik nak gaduh. Ada adik-beradik ni dia pergi kepung, ada pergi setaling. Jadi sebenarnya tak ada isu untuk putus silaturahim ataupun tasuk ke mana-mana. Cuma silaturahim tu kena jaga. Itu je lah yang saya nampak lah. Yang penting silaturahim kena jaga, tak boleh putus. Sebab dulu buat benda yang sama je, tak ada beza pun. Cuma sekarang ni ada perbezaan, jadi silaturahim kena jalan macam biasa. InsyaAllah, wallah. Kalau masuk dekat, kalau nak kata dua tu pecahan umum kot, tapi kalau masuk bab orang yang nama Nasuha sebagainya, mungkin tu dekat tempat lain dengannya kan. Jadi saya rasa topik ni terpatut ditamatkan je lah kot malam ni kan. Buka lah topik yang lain kot, insyaAllah. Tapi tadi tuan sebut Dr. Nasuha tadi kan. Cuba saya sebut sekali lah kalau tuan-tuan sekadar ilmiah pasal Dr. Nasuha sikit. Jadi kadang-kadang ada orang yang kata ni markas kepung ni, kadang-kadang nama markas kepung ni dia busuk sebabkan nama Dr. Nasuha ni. Tapi sebenarnya saya bagi tahu ni, saya clearkan dekat sini Dr. Nasuha saya tahu kadang-kadang ramai ada iklan ni ramai yang kenal. Tapi sebenarnya Dr. Nasuha ni sebenarnya dah tak ada kaitan langsung dengan kepung. Dia tak ada kaitan langsung dengan tabligh sebenarnya sekarang ni. Tapi kadang-kadang orang salah faham kat situ, jadi nama tu rosak. Jadi sebenarnya Dr. Nasuha ni tak ada kaitan langsung dengan kepung. Itu saya beritahu ada tak ada kesan dengan alami ataupun Sri Petaling. Bagi bagi Nasuha ni sama ada Sri Petaling ataupun kepung, dua-duanya sesat lah, dua-duanya batil dan sebagainya. Jadi kat situ nampaklah benda tu amat memeningkan kepala orang awam. Jadinya macam-macam kita tahulah yang Tuan Hanafiah sebut tu, macam saya pun ada kawan doktor yang bukannya Dr. Awad Nasuha contohnya yang kenal dia daripada situ kita tahulah Sri Petaling tu merujuk kepada Maulana Sa'ad, kepung tu merujuk kepada Syurah Alami kalau silap saya. Jadi dan Nasuha ni walaupun dia dan Nasuha ni yang lain, sebabkan dia tu terlalu katanya dominan dalam ataupun terlalu terkemuka satu masa dulu. Jadi walaupun dia tu tak ada kaitan dengan alami tapi ataupun Maulana Sa'ad punya apa benda tu, dia tetap juga orang anggap dia adalah satu kelompok yang ketiga ataupun yang lain daripada yang dua tu. Sebab kalau dengar cakap dia pun kadang-kadang tu kalau terdengar dia, kadang ada orang share video dia kan, dia hantam, dia tembak dua-duanya pun tak ikut cara Nabi lah, benda semua macam tu lah kot. Siapa yang tertengok video dia tu memang terlalu kasar ataupun agresif lah cara dia semua tu. Tapi yelah, Allah Alam lah, saya pun tak tahu apa. So saya rasa teruskan dengan topik yang lain lah kot. Topik berkenaan dengan tabligh ni boleh ditutup lah kot saya rasa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara-saudara
abang-abang, pakcik-pakcik, makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik yang ada sekian. Alhamdulillah dapat dengar perkongsian tuan-tuan yang hebat-hebat, yang pandai-pandai, banyak di kalangan abang-abang kita, pakcik-pakcik kita. Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian tu. Tapi berkenaan yang isu semasa ni, bila kita dengar keadaan tu, ialah saya, semua pihak saya campur. Tak kiralah dia tarikat apa pun, kita tetap saudara yang sama-sama ada kalimah la ilaha illallah. Inilah kasih sayang Allah pada kita sebenarnya. Dan dia, walaupun kita tak jumpa, tapi kita boleh duduk dalam VC ni, semua ketetapan Allah. Dan tapi saya sukalah pada tuan-tuan perkongsian ni, bermakna apa yang tuan-tuan cakap tadi semua terbaik, baik semuanya. Untuk jangan memutuskan silaturahim. Semuanya atas kalimah la ilaha illallah juga, Muhammadur Rasulullah. Tapi berkenaan dengan tuan yang tadi tu cakap tu, perpecahan tu, dia memang macam itulah tuan-tuan. Dan akhir zaman dia akan pecah pada beberapa golongan. Tapi tetap tak lari daripada akidah kita, yakin kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah lah tu. Tak kira lah siapa pun kita, kat mana pun kita belajar, dengan guru mana pun yang kita belajar, tetap kita orang Islam juga. Kita tak lari daripada syahadah kita kan. Alhamdulillah lah, kita bersyukur banyak-banyak setiap satu perkara yang Allah tunjukkan dengan kita, yang Allah didik kita. Allah didik hati kita sebenarnya. Setiap perkara yang berlaku depan mata kita, itulah tanda-tanda orang yang beriman. Apabila kita beriman, kita dengan yakin bahawanya setiap satu perkara berlaku semua dengan izin Allah SWT. Hari ini kita duduk, memanglah fasa akhir zaman yang fasa fitnah yang begitu besar sekali. Perpecahan demi perpecahan, daripada adik-beradik boleh bertelagah, daripada isteri dengan suami boleh bercerai-berai, daripada komuniti boleh berpecah belah, ulama terbagi pada ulama, ulama terbagi pada ulama, yang bermacam-macam yang keadaan, kefahaman. Hari ini macam inilah yang Allah SWT didik dengan kita, untuk kita dapat kita sama-sama untuk kuatkan iman kita, amal kita, dan seberapa banyak yang kita boleh. Walaupun satu hari kita hanya mampu untuk dapat mengucapkan subhanallah pun, itulah kasih sayang Allah Subhanahu Taala pada kita. Sebenarnya anugerah kasih sayang Allah, Allah keluarkan kita pada perut-perut orang yang ada kalimah la ilaha illallah. Ini kasih sayang Allah. Dan hadiah Allah Subhanahu Taala pada kita, inilah kepandaian tuan-tuan yang bijak-bijak, yang Allah Subhanahu Taala bagi kepandaian tu, yang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luas, begitu banyak sekali ilmu Allah SWT. 7 lautan dijadikan dakwat, ranting-ranting dijadikan pensel, daun-daun dijadikan sebagai kertasnya untuk menulis ilmu Allah SWT. Maka tak habis-habis tuan-tuan yang mulia. Macam gitulah ilmu Allah SWT ni luas, dan macam-macam pandangan dan pendapat masing-masing, semua dengan ketetapan Allah SWT. Kalau hari ini manusia semua satu hati, tak jadi berpecah belah, tak jadi bertelagah, tak jadi bergaduh kan. Hari ini manusia semua berpecah belah dengan keadaan yang macam ni. Kadang-kadang untuk kita menentang, kita menghalang mereka, kita pun tak mampu untuk berbuat apa-apa. Sebenarnya inilah kasih sayang Allah SWT pada kita. Allah letak kita dengan keadaan yang bermacam-macam berlaku. Didikkan Allah SWT. Allah sayangkan kita tuan-tuan. Tak kira lah kita daripada puak mana, daripada mana, kan? Kita belajar kat mana. Ini tanda sayangnya Allah pada kita. Kita ni dihimpun dalam di sini untuk berkongsi macam mana setiap kepandaian masing-masing, setiap kecerdikan masing-masing yang Allah SWT bagi. Ni macam tuan-tuan kongsi ni lah, terbaik ni kan? Kita mengkongsikan ilmu yang Allah SWT. Mungkin A belajar macam gini, mungkin B belajar macam gini, mungkin C belajar macam gini. Sebab terlalu banyak tuan-tuan yang mulia ilmu Allah SWT. Hari ini Allah Ta'ala didik kita, iman kita ni Allah Ta'ala bagikan didikan. Memang ya Allahu Akbar. Inilah untuk orang-orang yang beriman. Dia kata, akhir zaman umat aku, pagi beriman, petang kufur, petang beriman dan pagi kufur. Itulah keadaannya.
Iman seperti kulit bawang dia kata. Nipis sekejap aja. Kita bila dengar kuliah macam surau ke masjid ke beri kuliah, semangat kita dengar. Bila ada jalan sirah-sirah Nabi, ada ceritakan tauhid, balik aja rumah sibuk je dah habis, semua hilang tadi kan. Itulah keadaan kita punya iman kita hari ni. Tapi apa pun keadaan, Allah Ta'ala bagi kita kepandaian. Setiap satu perkara tu semua dengan ketetapan Allah, tuan-tuan. Hari ni Allah Ta'ala jadikan benda ni berlaku dengan keadaan yang meruncingkan dan merisaukan dengan keadaan yang kita tengok hari ni. Semua orang jadi susah, jadi bermacam-macam. Inilah Allah Ta'ala tengah memilih dan melihat hati-hati kita yang sentiasa mengingati Allah. Setiap satu perkara kesusahan tu Allah bagi untuk kita ingat dengan Allah je. Setiap kesakitan yang Allah bagi untuk kita nak ingat dengan Allah je. Itulah kasih sayang Allah. Allah suka sebenarnya apabila tuan-tuan bercerita, bercakap tentang agama, bercerita tentang kehidupan selepas mati, bercerita macam mana nak usahakan atas iman. Saya suka, seronok, bagus tuan-tuan semua. Makna ada di kalangan kita yang tak faham, yang tak tahu, dia jadi tahu, jadi pandai. Inilah perkongsian kita. Cuma satulah saya nak pesan, tolonglah, janganlah kita mencaci antara satu sama yang lain. Bermakna dalam visi ni, kalau kita orang Islam sendiri kita mencaci, kita menceritakan keburukan orang Islam tu sendiri, takut yang ada yang sedengar segelintir, makna telinga kita ni sentiasa mendengar perkara yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala nanti, yang benda yang kita tak tahu kita cakap, nanti benda tu jadi fitnah lagi berluasa, akan menjadi pecah belah semua manusia. Kita jangan macam gitu. Walaupun apa pandangan dan pendapat masing-masing, kita kena menghormati setiap pendapat dan pandangan masing-masing. Itulah tanda-tanda orang mukmin. Saya berkongsi sedikit lah. Saya memang bukanlah orang yang pandai, yang hebat, tapi percampuran saya banyak. Allah Ta'ala mendidik saya dan mengajar saya. Dan apabila saya berjumpa dengan orang-orang yang lebih alim, yang lebih wara, berbeza dengan betul-betul orang yang beriman. Warak nampak macam warak, tapi belum tahu lagi keimanan dia macam mana. Kadang-kadang walaupun kita hormat dia, nampak macam ustaz, tapi perangai auzubillah kan. Sebab itulah saya cakap, bila kita belajar ilmu ni, macam-macam yang kita boleh belajar kita boleh berzikir, kita boleh tapi sifat-sifat yang ada lagi, kita masih mengikut sifat-sifat macam mana sifat iblis, sifat-sifat amalan jin, yang nak marah, memberontak kan. Itu semua sifat-sifat yang kita meniru-niru sifat iblis yang ada. Sebab tu bila kita belajar ni banyak diterangkan macam mana untuk kita buang, kikiskan hati kita dengan tasbih, membersihkan hati kita, pemikiran kita. Bila dalam kita bersih, hati kita bersih, penuh dengan tasbih kan, dia kalimah la ilaha illallah tu membersihkan hati-hati manusia. Bersih, cuci. Makna nanti lama-lama terang, yang jahil pun boleh jadi baik. Inilah penyucian Allah Ta'ala nak bagi kita. Ni hadiah tuan-tuan. Setiap orang boleh semayang pun hadiah. Setiap orang boleh zikir, boleh mengaji. Walaupun ramai yang tahu, tak semua orang boleh dapat amal, dan tak semua orang boleh tunaikan hak Al-Quran. Itulah iman. Apabila iman kita kuat, semua mengatasi nafsu kita, baik iblis, baik godaan, kita boleh boleh tangkis dia sebab iman kita kuat. Iman yang kuat sentiasa mengingati Allah. Itu yang Allah SWT suka tu. Itulah tanda-tanda orang beriman. Macam kita beriman, solat kita jaga, semua kita jaga. Kita jangan syirikkan Allah je. Walaupun kita banyak dosa-dosa sebanyak lautan pun, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa kita. Tapi bila kita syirikkan Allah, Allah Ta'ala tak berikan pengampunan. Takut kan kita jauh, na'udzubillah. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua daripada azab Allah, dan Allah SWT masukkan kita, tak kira siapa yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua akan masuk dalam syurga Allah SWT. Inilah kasih sayang Allah. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta maaf lah ada terkasar bahasa ke, mengguris hati ke. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya hanya berkongsi saja. InsyaAllah. Assalamualaikum. Subhanallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Jadinya berbalik pada tajuk asal, prep iman itu usaha atas iman. Jadi usaha atas iman tu ada pelbagai-bagai cara. Yang penting istiqamah dan ianya berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah. Teruskan tuan-tuan. Tadi kita tarik dengan Farid Demang. Dia kata sebut penyerahan secara total. Maksudnya bagaimana tu tuan? Okey, semuanya tak ada dah dekat dah. Ataupun kita tukar tajuk lain ke, barangkali mungkin. Itulah kita panggil Tuan CR kot. Kok ada perkongsian terbaru ke malam ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Guru apa? Kita tak habis lagi ke? Ini semua Wahabi. Aduh, daripada cari apa lah. Sekali bercakap dua orang, dah berlaga-laga. Cuba seorang-seorang. Rindulah Abang SKO cakap. Mana Abang SKO? SKO mungkin kat grup je kot. My body, my choice kot. Dia ada grup baru. SKO dah masuk. Sebut nama saya tu. Tu masa apa cari SKO? SKO dah ada lah tu. Kena seru. Oh. Silakan Tuan SKO. Tuan SKO, silakan perkongsian tentang ni Tuan SKO. Prep iman. Bagaimana kita nak prep iman kita? Silakan Tuan. Allah Akbar. Saya tak berapa pandai lah nak bagi pencerahan dalam bab agama ni sebab saya pun masih kekurangan ilmu agama. Agaknya mungkin sahabat-sahabat dalam ni yang lebih bersesuaian lah. Mungkin ada ilmu yang lebih baik untuk sampaikan kepada kita semua. InsyaAllah sampaikan. Saya minta maaf lah tak dapat nak bagi pandangan tersebut lah. Mungkin saya bagi laluan kepada sahabat-sahabat dalam ni yang lebih arif lagi. Silakan tuan. InsyaAllah. Tuan Goku lah, Tuan Goku. Goku pun dah lama tangan cerita ni. Goku 21. Ya, apa dia? Aduh, SKO ni saja depan tangan lah. Bukan Tuan, berpesan-pesan dengan apa? Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi apa salahnya orang kata sedikit-sedikit mana tahu benda tu apa boleh memberi manfaat kepada kita semua dalam grup ni. Begitu Tuan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Minta maaf lah kalau saya salah cakap kan. Tapi sekadar perkongsian hari ni kan. Jadi sekarang kita kena faham sekarang ni kan Malaysia ni sempena tuan-tuan punya tajuk ni, konflik seluruh dunia ni Jadi tuan-tuan sekarang ni banyak rapping ataupun banyak benda yang kita sekarang ni terutama dalam voice ni lah menceritakan pasal rapping dan sebagainya. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan kita ni ada Allah SWT, kita ni ada Tuhan. Mana Allah SWT sebaik-baik pelindung tuan-tuan Cuma sekarang ni saya rasa benda ni kadang-kadang ada orang rasa benda ni enteng, kadang-kadang benda ni biasa sebab benda ni dah lama kan. Ada juga saya kupas isu bab apa tu penjarakan solat. Tuan-tuan penjarakan solat. Jadi sebenarnya benda ni pun kadang-kadang ada juga termasuk dalam iman jugalah. Iman kita lah, macam mana apa tu kesedaran iman kita ataupun peka iman kita pasal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan pun sedia maklum lah rukun iman tu ada 6 perkara kan. Jadi antaranya kita beriman kepada Rasul dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan.
kita kena beriman kepada Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan Allah SWT sangat sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat Nabi lagilah kita kena ada perasaan sayang dan kita rasa macam mana kita rasa cintanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan kadang-kadang orang tak nampak. Kenapa hari ni macam-macam orang Islam ni ditakutkan macam-macam. Antaranya tsunami kan, ataupun antaranya orang Islam hari ni ditakutkan dengan apa? Dengan tentera China nak masuk ke Laut Cina Selatan yang berada sekarang di Laut Cina Selatan. Tuan-tuan kan, kadang-kadang kita nampak benda ni macam biasa je kan. Antaranya lepas tu pula sekarang ni orang Islam telah ditipu, ataupun sekarang ni orang Islam telah dipermainkan dalam bab solat. Antaranya solat dijarak-jarakkan. Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa benda tu saya dululah kefahaman biasa. Tapi apabila sekarang ni kalau kita tengok benda tu dah macam melampau-lampau. Jadi tuan-tuan sekarang ni saya nampak terutamanya hari ni kalau kita nak selamatkan diri kita sebenarnya, nak rapping sebenarnya tuan-tuan, hari ni kita kena perbaiki solat kita sendiri sebenarnya. Kita kena perbaiki solat kita. Jadi perbaiki solat ni tuan-tuan yang paling penting sekali iaitu kita kena jaga solat berjemaah kita 5 waktu di masjid. Tetapi apa jadi masalah kat sini tuan-tuan? Apabila orang nak solat berjemaah di masjid 5 waktu, tetapi hari ni solat kita dipermain-mainkan. Antaranya sekarang ni solat kita telah diubah. Itu kadang-kadang saya suka juga apabila orang menceritakan pasal solat jarak ni. Tapi tuan-tuan hari tapi apabila menceritakan kadang-kadang benda tu habis macam tu je. Tapi tuan-tuan saya nak bagi tahu tuan-tuan sekadar ilmiah lah, sekadar perkongsian Kalau lah amalan jarak solat ni tuan-tuan, kalau orang Islam hari ni dia tak bangun untuk tegakkan agama ni, tegakkan balik solat kita ni tuan-tuan yang mulia, maka bala Allah SWT akan turun tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa kita nak selamatkan diri macam-macam lah daripada segala musibah dan sebagainya. Tuan-tuan, saya ulang balik Allah SWT adalah sebaik-baik pelindung. Siapa yang Allah lindung? Orang yang membaiki solat dia. Tetapi tuan-tuan hari ni, tuan-tuan pergi masjid surau mana-mana tuan-tuan, kadang-kadang masih lagi ramai atau masih lagi masjid-masjid semayang jarak-jarak. Sehingga kan ada satu ustaz kata solat jarak ni adalah sunat. Tuan-tuan, kita kena faham tuan-tuan yang mulia, solat ni adalah sunnah Nabi SAW. Dan Nabi begitu penting menitik beratkan tentang solat berjemaah ni. Tuan-tuan faham, kadang-kadang minta maaf saya cakap keras sikit kan. Sehingga kan Nabi jatuh sakit tuan-tuan, Nabi angkat uduk dengan sempurna, jatuh lagi, angkat lagi, uduk balik. Dan sehingga kan Nabi sanggup panggil 2 orang sahabat. Itu kita dengar siapa, Abu Bakar dengan Sayyidina Abbas. Panggil 2 orang pikul Nabi. Eret Nabi pergi ke masjid sehingga kan jari jemari kaki Nabi terseret di tanah untuk menuju ke masjid, sedangkan Nabi dalam keadaan lemah. Nabi panggil 2 sahabat untuk menunaikan solat fardu berjemaah. Sedangkan tuan-tuan semua faham Nabi ni maksum, Nabi tak solat pun Allah SWT janjikan dia syurga. Dia kategori tak berdosa kalau tinggalkan solat pun. Dan Nabi bukan nak tinggalkan solat, Nabi tak nak tinggalkan solat berjemaah. Tetapi apa jadi tuan-tuan mulia, hari ni bukan solat sunat diperkotak-katikkan tuan-tuan, tetapi hari ni orang kafir telah mengkotak-katikkan solat berjemaah kita. Tapi kadang-kadang kita rasa benda ni biasa. Tapi bagi saya lah tuan-tuan, selagi orang Islam tak luruskan saf dia, selagi itulah bantuan pertolongan Allah SWT tak bersama dengan orang Islam. Selagi itu tuan-tuan, tuan-tuan larilah dekat mana sekalipun, tuan-tuan larilah gunung macam mana sekalipun, selagi orang Islam tidak ada bantuan pertolongan Allah, selagi itulah tuan-tuan, selagi sunnah Nabi SAW tak dibangunkan ataupun tak diperjuangkan, maka selagi itulah tuan-tuan mulia, orang Islam ni akan lemah, orang Islam ni akan takut, orang Islam ni fikir nak lari je. Sedangkan tuan-tuan yang mulia, penyelamat ataupun pelindung yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasa dengar tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan biasa dengar kalau dalam jemaah ni biasa dengar macam mana sahabat Nabi SAW dalam satu peperangan pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tuan-tuan. Dalam peperangan ni tuan-tuan, 1/5 perang ni kan,
Dia heran tengok orang Islam ni dah lawan, tak menang, tak kalah, berperang ni. Sedangkan biasanya peperangan ni Allah bersama dengan orang Islam. 313 orang lawan tentera orang itu masa peperangan Badar. Lawan 100 orang, Allah bagi kemenangan kepada orang Islam. 313 orang ni kan, senjata pun tak cukup, kan, kuda pun tak cukup, kan, kenderaan tak cukup. Tuan-tuan, kadang-kadang mereka berperang menggunakan pelepah-pelepah tamah saja. Tetapi Allah bagi kemenangan kepada orang Islam, sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi amalan dia betul, iman dia betul, tuan-tuan. Mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Hingga kan apa yang Nabi cakap mereka terus taat saja. Wasami'na wa ata'na. Apa kata sahabat yang tak bersedia nak pergi? Tak ada, bukan tak bersedia, tak ada persediaan untuk pergi berperang di di Badar, tuan-tuan. Sahabat tak ada persediaan. Tapi sahabat apa kata? Nabi kata sediakan kamu untuk perang. Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, walaupun kamu suruh kami terjun gunung pun kami akan sedia untuk terjun gunung. Ini tuan-tuan, percakapan Nabi, tuan-tuan. Sahabat terus buat, sanggup, tuan-tuan. Daripada situlah Allah turunkan bantuan dia. Tetapi tuan-tuan yang dalam voice ni, tuan-tuan kena fikir risau. Semua orang kena fikir risau. Nampak dia solat, agama ni yang kata lah, benda lain banyak lagi, zakat ada, Quran ada lagi kita nak perjuangkan. Tuan-tuan yang mulia, solat ni lah Nabi perjuangkan, tuan-tuan. Hari ni kita yakinlah, hari ni tuan-tuan mulia, hari ni orang kafir sedang merosakkan solat kita, tuan-tuan. Kan, satu orang dalam peperangan Sayyidina Umar, saya ulang balik, dalam peperangan Sayyidina Umar radhiyallahu, tuan-tuan. Sahabat ni berperang tak menang kalah, hampir seminggu tak menang tak kalah. Jadi sahabat ni, satu sahabat panglima perang ni, dia hantar satu utusan pergi jumpa Sayyidina Umar. Bagi tahu pada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, kami ni tak menang tak kalah dalam peperangan ni. Jadi apa jadi, tuan-tuan, melihat Sayyidina Umar bukan nak tambah panglima, bukan nak tukar jeneral dalam perang tu, bukan nak tambah askar. Tapi tuan, apa kata Sayyidina Umar kepada wakil panglima perang tadi? Kamu bagi tahu kepada panglima, kamu panglima orang Islam, cek apa amalan orang Islam, sunnah Nabi yang mereka telah tinggalkan. Jadi apa jadi, tuan-tuan yang mulia, apabila panglima perang ni dapat ususan daripada wakil dia, daripada Sayyidina Umar dan lu bagi ususan daripada wakil dia, maka apa jadi, tuan-tuan, panglima ni telah cek apa amalan askar Islam ni yang telah mereka tinggalkan. Jadi apa benda, tuan-tuan, sahabat ni dia telah tinggalkan dalam waktu peperangan. Pertama, apabila mereka solat, mereka tak meluruskan saf mereka. Saf mereka sengit-bengit, tuan-tuan boleh. Saf mereka tak lurus, tak rapat. Yang kedua, apabila mereka bersugi, apabila mereka berwuduk, mereka tak menggunakan kayu sugi, tuan-tuan. Jadi kita nampak benda ni kecil, tuan-tuan. Orang Islam, tuan-tuan, dia menang, dia ada sifat keberanian bukan kerana senjata dia, bukan kerana bilangan askar dia. Tetapi tuan-tuan mulia, orang Islam menang berdasarkan kadar iman dan amalan dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Kesan daripada itu, tuan-tuan mulia, sahabat Nabi SAW telah betulkan soft dia. Betulkan soft dia. Bukan tambahkan senjata. Betulkan soft dia. Satu. Yang kedua, apabila mereka berwuduk, mereka menggunakan kayu sugi dengan sungguh-sungguh mengikuti sunnah Nabi SAW. Kesan dia, tuan-tuan mulia, Allah SWT letakkan balik kegerunan orang kafir kepada orang Islam. Satu pemintik orang kafir, dia tengok tentera orang Islam, apa dia buat? Allah telah zahirkan mata orang kafir ni. Dia tengok orang Islam telah mengasah gigi menggunakan kayu, sehingga kan gigi orang Islam berbentuk tajam seperti harimau, tuan-tuan. Maka apa jadi, tuan-tuan, orang kafir risau, gerun. Maka dia telah bagi tahu kepada panglima dia. Apa dia kata? Wah, tuan, panglima, kita jangan berperanglah dengan orang Islam ni. Dah lama kita perang, kita tak menang, tak kalah. Kali ni mereka pasti akan menang. Sebab apa? Mereka ni dah bertambah ganas kerana mereka memberos gigi mereka menggunakan kayu, sehingga mereka ni tajam, gigi mereka tajam. Takut mereka membaham kita, habis kita kalah. Tetapi sebaliknya, tuan-tuan, apabila hari ni orang Islam dia jarakkan saf, tidak ada kerisauan, tidak asing anggap benda ni besar, hari ni orang Islam takut dengan orang kafir. Orang Islam takut kepada apa yang kita dengar lah selalu sekarang ni, takut tsunami, takut kepada tentera-tentera dan orang kafir ni, tuan-tuan. Sebenarnya, tuan-tuan, siapa orang Islam yang sebenarnya? Orang Islam ni tidak terkesan dengan satu makhluk pun. Orang Islam ni, tuan-tuan, dia tidak terkesan dengan satu orang makhluk pun. Orang Islam hanya terkesan pada Allah Subhanahu Wa Taala.
tuan-tuan, sembahyang ni bukan satu perkara yang kecil tuan-tuan yang mulia. Suatu orang sahabat Nabi SAW tuan mulia, solat dia boleh menggegarkan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksudnya sahabat ni hebat, dia gegarkan arasy, bukan tuan-tuan. Solat dia Allah SWT dengar, sehingga kan seluruh penduduk langit tuan-tuan yang mulia mendengar rintihan kesusahan sahabat ni melalui solat dia. Tuan-tuan yang mulia, itulah hari tuan-tuan orang Islam akan bertambah berani melawan orang kafir. Orang Islam akan bertambah kuat tuan-tuan mulia apabila orang Islam betulkan solat dia tuan-tuan. Tetapi apa jadi hari ini tuan-tuan mulia? Solat dijarak-jarakkan. Jadi saya minta kepada seluruh dalam voice ni tuan-tuan, kita bangunlah tuan-tuan yang mulia, kita berajaklah ahli jawatan suara kuasa surah kita yang rapat-rapat dengan kita, wujudlah mereka dengan betulkan solat kita, ikuti sunnah Nabi SAW. Agenda yang paling besar orang kafir tuan-tuan yang mulia, dia akan rosakkan amalan orang Islam. Yang ini orang Islam tak sedar dan orang Islam tak faham tuan-tuan. Selagi solat dijarakkan tuan-tuan, selagi itulah bantuan pertolongan Allah tak bersama dengan orang Islam pertama. Yang kedua, selagi itulah orang Islam akan menimbul, Allah SWT akan letakkan sifat takut dalam hati dia, lebih takut makhluk daripada Allah SWT. Takut kerajaan China, kerajaan Amerika, tentera ni lebih daripada Allah dan Rasul tuan-tuan. Selagi orang Islam tak betulkan solat, tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW kata tuan mulia, solat ni tuan-tuan merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan solat, dia meruntuhkan agama tuan-tuan. Ditakuti tuan-tuan mulia, kalau solat kita tuan-tuan makin lama terpesong daripada sunnah Nabi SAW tuan-tuan mulia, ditakuti. Bukan saya kata benda tu tak betul, betul kata tak, ditakuti Allah tak terima solat kita tuan-tuan, maka semua amalan kita, zikir kita, sedekah kita, Quran kita, puasa kita, Allah akan tolak tuan-tuan. Dan terutamanya doa kita minta bantuan Allah, Allah tak pandang doa kita tuan-tuan. Jadi saya minta daripada tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam keadaan kita faham konflik seluruh dunia ni tuan-tuan yang mulia, kita carilah keredaan Allah, kita bangunkan agama Allah SWT. Terutamanya tuan-tuan mulia, hari ni orang Islam ramai tak solat Jumaat tuan-tuan. Orang Islam ramai tak solat Jumaat. Itu hari tuan-tuan mulia, kadang-kadang kita tak perasan. Mana saya pun tak perasan kenapa datangnya banjir ni. Itu sebenarnya ini adalah satu ujian kecil. Allah nak bagi peringatan kepada manusia ni, kepada orang Islam, bukan orang kafir tau, orang Islam nak bagi tahu. Tetapi tuan-tuan, orang Islam hari ni masih lagi nak lembik tengkuk, nak membiarkan solat kita masih lagi jarak. Ditakuti Allah bukan turunkan banjir besar saja, tapi Allah turunkan banjir ni berserta dengan tsunami, hancur segala-galanya tuan-tuan. Itu tuan-tuan, kadang saya ulang balik, kadang-kadang orang takut kena saman, takut kena wabak penyakit dan sebagainya, saman 1,000 tuan-tuan mulia. Tetapi lepas ni Allah bukan bagi rugi 1,000 tuan-tuan, Allah bagi rugi 100,000, 700,000, 1 juta. Rumah yang harga 1 juta tenggelam tuan-tuan. Kereta yang berharga 10,000, 100,000, 200,000 akan tenggelam. Maka dari situlah barulah kita faham Allah sentiasa melihat orang Islam. Cuma hari ni kita kena faham, Allah lihat kita ni dalam keadaan kasih sayang ataupun dalam kemarahan Allah Subhanahu Taala. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah tuan-tuan kita boleh sambung insya-Allah. Alhamdulillah, terbaik. Tuan Nasir yang terbaik. Tuan Hanafi, saya nak tanya sikit boleh? InsyaAllah. Apa ni, macam mana Masjid Seri Petaling? Adakah solat rapat sah atau masih berjarak? Tapi hari tu saya ada pergi minggu lepas lah. Sebenarnya diorang tak adalah kata jarak sangat. Maksud saya dia ikut saf sejadah. Maksudnya tak adalah jarak sangat. Bukan satu kaki je. Di antara jemaah tu satu kaki. Maksudnya dia tak ada saf sejadah dia sebenarnya. Jalan, tapi still berjarak lah. Nizamuddin macam mana? Nizamuddin punya apa ni? Macam mana di sana Nizamuddin? Dia solat rapat sah ke jarak? Sebenarnya Nizamuddin ni kita tak pasti. Dia sekarang ni Nizamuddin sekarang ni dia menghadapi masalah konflik dengan kerajaan negeri India sebenarnya.
Yang kita kena faham Nizamuddin ni satu markas yang di-attack bukan sekadar kerajaan India saja, tapi kerajaan seluruh dunia lah. Orang kafir dia akan hentam Nizamuddin. Macam mana Nizamuddin ditutup. Dan sekarang ni Nizamuddin yang saya dengar lah, tak tahu sejauh mana kebenaran dia, Nizamuddin sekarang ni ditutup. Hanya beberapa orang saja yang boleh sembahyang kat sana. Jadi rasanya rapat cuma tak macam dulu lagi lah. Bukan macam dulu lagi, bukan tempat pengeluaran jemaah. Kita tak dapat detail dia punya solat tadi, tapi di India semua dah rapat dah saya rasa. Kalau di India tak rapat, jadi automatik Nizamuddin pun rapat juga. Okey, terima kasih. Dekat Selangor ni masih jarak lagi. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan, nak bertanya, dekat tempat saya ni kan, siapa-siapa yang nak bersembahyang masa yang peringkat itu hari lah, jarak-jarak tu memanglah masih jarak lagi. Kemudian yang nak sembahyang Jumaat tu ada rela pula yang menunggu dekat tepi tu. Tanya ada tak itu, ada tak vaksin, ada tak macam-macam lah dia tanya. Sampaikan imam muda nak sembahyang pun dia tak benarkan sebab tak cukup bagi vaksin, sedangkan dia nak jadi imam pada hari itu. Jadi rela tu tak bagilah dia masuk, dia baliklah ke rumah. Tak dibenarkan sembahyang, tapi rela tu terdiri daripada orang Islam pun tak sembahyang Jumaat. Macam mana tu tuan? Saya nak minta pendapat tuan. Terima kasih. Jawapan yang jelas boleh nampak kat situ, munafik. Golongan munafik. Cuma daripada persoalan tadi kan, saya ni lah minta maaf lah, kadang-kadang pikiran saya ni tak berapa jelas kan. Cuma saya nak beritahu sini, kenapa kadang-kadang tuan-tuan tengok kenapa benda ni kita rasa macam okay lah, contohnya kita tengok rela ni dia tak sembahyang kan. Kita tengok imam muda ni pun dia pun balik macam tu. Itu tuan-tuan belia yang tadi topik yang kita bincang tadi masalah iman kan. Jadi tuan-tuan, saya cakap tuan-tuan jadi iman ni kita kena usaha, kita kena zahirkan iman kita. Jadi tuan boleh sekarang ni kita kena usaha atas iman kita, bab keyakinan kita. Jadi tuan-tuan boleh antara solat Jumaat. Solat Jumaat ni bukan perkara main-main tuan-tuan, dan kita bukan boleh suka-suka tinggal tuan-tuan. Tak boleh suka-suka tinggal. Jadi tuan-tuan, kenapa dia tengok ada orang ni selamba dia tinggal, gembira dia, seronok dia tinggal. Lepas tu dia rasa apa, tak boleh sembahyang, saya pun balik. Tuan-tuan, ni itu je iman dan ilmu. Jadi tuan-tuan, hari ni kita kena faham betul-betul, agama ni bukan adat. Orang sembahyang tak sembahyang tak boleh. Cuma tuan-tuan kadang-kadang kita tengok perkara tu, saya cuma sekadar perkongsian Cuma saya nak menegaskan kat sini, kita tak boleh tadi salah satu iman ni kan kita adalah terbagi banyak lah kita dengar kan. Ada boleh kita gunakan kuasa kan, antaranya itu kita gunakan tangan ataupun selama-lama iman dan mati. Tapi tuan-tuan kadang-kadang bab ilmu ni kita kena belajar jelas juga kan. Kenapa benda ni berlaku? Sebab apa tuan-tuan, kesan dia pertama dia masalah iman. Jadi tuan-tuan hari ni kadang-kadang anak-anak pun tengok, anak-anak tengok balik, kenapa rela ni tak sembahyang, kenapa orang ni orang balik sama je balik, kadang-kadang ada balik dalam keadaan kita tengok macam tu lah. Jadi sebaik-baiknya tuan-tuan, siapa yang pergi ke masjid surau tuan-tuan, kalau tak dibenarkan masuk tuan-tuan, kalau saya lah sekarang ni tuan-tuan kalau masa waktu bulan 3 2020 boleh ceritalah kita balik, okey kita faham ini COVID. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan sekat sini tuan-tuan, saya bukan nak cakap benda ni tak betul tuan-tuan. Kalau boleh kita tunjukkanlah kesungguhan kita yang kita ni nak solat juga. Saya nak solat juga.
Kalau nak bergaduh, gaduh lah. Kalau nak buat provokasi, buatlah tuan-tuan. Yang menunjukkan yang iman kita ni betul. Yang orang suruh kita nampak tuan-tuan. Yang saya tak setuju perkara ni. Tuan-tuan, saya tak setuju perkara ni. Dan sembahyang ni bukan main-main sesuka hati saya nak tinggalkan. Bukan sesuka hati saya nak kena dengar cakap rela yang tak faham ilmu ni tuan-tuan. Sampai bila saya nak jadi macam ni tuan-tuan? Ini adalah agenda orang bukan Islam. Kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan buka mata tuan-tuan, seolah-olah sekarang ni tuan-tuan, orang kafir, orang bukan Islam ni sedangkan mempermainkan orang Islam, sedang memperjudikan orang Islam. Kalau tuan-tuan pergi naik bas tuan-tuan, kalau lah bas tu boleh masuk 1 juta orang, 1 juta orang boleh masuk tuan-tuan. Tapi hari ni tuan mulia, saya cukup marah apabila orang Islam dihalau keluar kerana menunaikan solat Jumaat. Tu tuan-tuan mulia, kalau saya sini dihalau tuan-tuan, kalau tuan tak tahu dengan cerita saya bukan saya nak bergaduh dalam grup ni. Saya nak bagi tuan-tuan kenapa hari ni saya marah. Kita ni agama ni bukan adat. Oh, saya tak boleh semayang jadi saya balik lah. Bukan tuan-tuan, bukan ini ikut kemampuan tuan, bukan saya nak suruh paksa tuan-tuan. Tapi tuan-tuan yang ada semangat, jangan rasa kalau tuan-tuan buat provokasi macam ni, benda ni salah. Tidak tuan-tuan, inilah zahir iman. Tuan-tuan kena cakap lembut. Lembut tak faham, tuan-tuan kena jerit. Tak jerit, tuan maki je tuan-tuan. Ini memang saya cakap benda ni keras. Tapi tuan-tuan, mula COVID ni bukan baru tuan-tuan. Dah lama kita dah kena main, dah kena tipu tuan-tuan. Dah kena main, dah kena tipu. Dan sekarang ni solat kita diperjudikan tuan-tuan. Dan dikesan daripada ni tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT. Kerana orang Islam hari ni lembik tengkuk. Kerana kita tak melawat, itulah hikmah dalam agama. Inilah hikmah. Saya tak nak cakap jerit-jerit, saya tak nak maki, saya berlembut. Inilah hikmah. Sebenarnya ini bukan hikmah tuan-tuan. Ini adalah kejahilan dalam agama tuan-tuan. Jadi untuk sekarang ni tuan-tuan, kalau hari ni kita tak nak bala turun tuan-tuan yang mulia, hari ni kita kena buat macam mana sekalipun, macam mana Jumaat tidak dapat direngang-renggangkan lagi. Dan 100% orang Islam lelaki boleh datang solat berjemaah di sembahyang berjumaat. Selagi orang Islam tak buat sesuatu tuan-tuan, tak ada provokasi, tak ada gaduh pada hari Jumaat dia tuan-tuan mulia kerana untuk solat Jumaat, selagi itulah tuan-tuan yang mulia, orang kafir akan perjudikan solat orang Islam ni. InsyaAllah, wallahu a'lam. Kalau vaksin boleh lah solat masuk masjid kan. Tapi solat tu mesti berjarak. Jadi adakah orang yang menolak vaksin ni, dia tetap dia juga terlibat dalam tergolong dalam usaha atas iman. Kerana apa? Mereka menolak vaksin. Seperti Tuan Nafiah cakap tadi, kita kena tipu. Dan yang mana kita tahu sekarang ni vaksin ni menipu kan. Dah terang-terang menipu ulama', banyak kena tipu ulama' salah ambil vaksin. Jadi adakah orang yang tak ambil vaksin ni mereka tergolong dalam usaha atas iman? Tetapi apa yang mereka tak dapat adalah solat berjemaah berjarak di masjid. Macam mana tu Tuan Nafiah? Pandangan Tuan, sebab Tuan saya tengok semangat tu kan, mempertahankan. Tapi kita faham sekarang, kalau you nak pergi sembahyang, you kena cocok tak lengkap, balik macam imam tadi kan. So kalau orang tak cocok, macam mana pula? Jadi di mana keutamaan kita sekarang ni, usaha atas iman tu di mana? Adakah kita kena menolak vaksin yang memudaratkan dan mematikan itu lebih utama daripada kita cocok pergi sembahyang berjarak? Mana satu tu? Okey. Assalamualaikum. Minta maaf tuan, kadang-kadang saya ni cakap keras sikit sebab benda ni dah lama. Kalau benda ni baru, mungkinlah saya boleh cakap lemah lembut dengan kasih sayang ataupun seperti bulu. Tuan cakap semangat tadi, bukan keras. Tuan bersemangat. Sebenarnya tuan. Kan tuan, kalau soalan saya tadi tu. Okey, nak cerita pasal vaksin ni tuan-tuan Okey, saya nak cerita tuan-tuan Okey, ni macam keras sikit lah tuan-tuan Okey, saya cakap ulama' kenapa hari ni nak masuk masjid kena ada vaksin tuan-tuan Tuan-tuan tu cerita, minta maaf mulut saya ni jahat sikit Inilah ulama' bangsat tuan-tuan, ulama' bangsat perjudikan agama ni. Kalau ada mufti tuan-tuan datang jumpa saya, ngadap saya, kau tahu kenal ni, inilah ulama' bangsat. Pada tahun 2020 ni saya cakap, demi Allah, saya tak tipu lah. Saya cakap bukan cakap kosong, bukan saya nak tunjuk saya bagus tuan-tuan.
2020 bulan 4 start je buka hanya solat ni tuan-tuan, buka hanya kedai, pasar raya dan sebagainya tuan-tuan. Saya nampak, contohnya saya imam kat tempat saya ni tuan-tuan ya, masih lagi semayang 3 orang tuan-tuan. Semayang 3 orang, imam bila siap, saya semayang 3 orang tuan-tuan. Tapi apabila kan kita tengok pasar malam, orang lalu depan pasar, pergi lalu depan surau pasar malam, pergi pasar malam ramai ni tuan-tuan. Ulama bangsat ni cakap 3 orang je boleh semayang. Mufti bangsat ni tuan-tuan 3 orang je boleh semayang. Saya cakap, kau ambil fatwa mana ni? Yang kenapa kau cakap benda ni, kau cakap benda ni adalah wabak. Cakap, apa dia jawab apa tahu? Dia jawab apa tahu? Ni cerita ni, saya sendiri calling Jabatan Agama Islam Selangor. Bukan jabatan, kalau tuan-tuan berjabatan mufti ni bukan Adais, dia MAIS, Majlis Agama Islam Selangor. Saya call Jabatan Mufti ni. Saya cakap, apa sebab semayang 3 orang? Bukan saya lari topik dua cerita vaksin ni, saya cerita basic dulu. Jadi tuan-tuan, saya tanya dia, kenapa pasar raya boleh masuk, pasar malam orang kampung lalu depan surau saya kan? Surau tutup, masjid solat 3 orang je kan? 3 orang je boleh semayang, kunci supaya orang lain tak masuk. Tapi kenapa pasar malam orang lalu pergi pasar malam ramai-ramai kan? Ini fatwa mana? Saya cakap, oh tak, dia kata jangan malu supaya kita supaya apa, dulu Seri Petaling punya pasal jadi nama Seri Petaling buruk. Saya cakap, ini fatwa mana? Daripada mana yang kau ambil ni? Kau sendiri yang mengeyakan orang kafir punya cakap. Sedangkan berlakunya wabak tu kan, berlakunya wabak tu banyak tempat lagi dah. Banyak tempat sedang berpusu-pusu. Contohnya kat stadium masa tu kat Johor ke, tak ada wabak, cuma terkena dekat masa tu belum digelar pandemik. Kenapa kau nak jatuhkan fatwa macam tu? Saya cakap, bodoh kau, relax je, saya sangat bodoh je. Saya cakap, bagi agama Islam, saya tak heran tuan-tuan, tuan nak cakap ini ulama. Tuan-tuan, saya bukan kata semua ulama, saya ceritanya Jabatan Mufti yang menjatuhkan fatwa bodoh ni. Terutamanya sekarang ni tuan-tuan, betapa bangsatnya, betul saya cakap Mufti ni tuan-tuan, betapa bangsatnya saya cakap, sanggup memperjudikan nyawa orang Islam sendiri untuk menyelamatkan jawatan dia tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan tengok betapa bodohnya orang Islam ni diperbodohkan orang kafir. Tengok, boleh semua orang Islam tak payah cucuk pergi masuk pasar raya, tak payah cucuk tuan-tuan. Pergi pasar raya tak payah cucuk, pergi kelab malam tak payah cucuk tuan-tuan. Pergi masjid surau kena cucuk tuan-tuan. Pergi masjid surau kena cucuk. Nak kahwin kena cucuk. Kenapa cucuk? Tuan-tuan sini pun dah banyak dah muzakarah dah pasal vaksin ni tak betul kan. Tuan-tuan semua tahu kan. Saya pun tahu juga sebelum Covid lagi ni, sebelum Covid dah datang, saya dah tahu dah vaksin ni dia nak keluarkan. Matlamat Covid nak keluarkan vaksin. Itu saja sebenarnya tuan-tuan. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan yang mulia kan, tuan-tuan kalau boleh buat provokasi, tuan buatlah provokasi. Tuan-tuan nak gaduh pun pasal vaksin ni, gaduhlah tuan-tuan. Sebab ini adalah agenda paling bodoh sekali ulama ni. Kalau betul Nabi orang yang cerdik ni, orang Islam ni dia paling cerdik. Orang yang semayang ni orang yang cerdik. Tetapi kenapa kalau betul dia semayang, kalau betul dia tak bangsat, dia jenis kaki semayang, mustahil dia boleh mengeluarkan fatwa orang Islam tak boleh masuk kena vaksin. Sedangkan sedangkan pergi pasar raya tak ada vaksin kan, punya ramainya orang dalam pasar raya, ada 1 juta orang dalam masuk dalam pasar raya. Saya tak ada sebut sikit, kalau sikit orang tak faham, saya 1 juta je kan, beramai seramai-ramai mungkin. Tetapi nak masuk masjid seolah-olah masjid ni wabak. Dialah yang menyebarkan fitnah, yang kata masjid ni elok-elok orang kafir senyap je. Dialah yang menyebarkan fitnah, yang menjatuhkan orang Islam, yang meletakkan orang Islam ni kena masuk masjid kena ada vaksin. Sebab apa? Faham? Orang masjid lah tempatnya turunnya wabak. Itu yang diletaknya vaksin. Itu tuan-tuan hari ni tuan-tuan kena lawan, kena fight. Kalau isi vaksin je jarak boleh tahan lagi. Kalau vaksin je kan, tuan-tuan boleh tibai terus. Ini kerja bodoh, ini kerja tak masuk akal. Ulama bansat saja yang tak bagi masuk kerana vaksin. Inilah saya cakap, minta maaf lah tuan, mulut saya ni kesat tuan-tuan boleh. Tapi Nabi lagi teruk. Nabi cakap lagi kuat sikit kan. Kalau orang yang bodoh pada agama, Nabi sebut bodoh je. Sembah patung apa tu Nabi sebut jahil. Tak tahulah kalau zaman sekarang ni, tak tahu apa cerita sahabat panggil apa, saya tak tahu lah kan. Orang yang sembah patung, bahala, Nabi sebut jahil, bodoh, kebodohan. Habis tu bahasa kesat juga tu.
Tapi tuan-tuan melihat ulama hari ni tuan-tuan perjudikan agama. Perjudikan semayang. Semayang tengok Quran tuan-tuan yang mulia. Semayang hanya 10 orang. Dia keluar dia kata semayang jarak. Sehingga kan separuh orang Islam tak semayang. Dia peduli apa jabatan agama ni tak semayang? Dia peduli apa? Tuan-tuan kena faham Kalau lah orang Islam hari ni kena tak semayang kerana vaksin tuan-tuan, sedangkan dia boleh pergi pasar raya, tuan-tuan kena fikir, sah ke semayang saya ni? Semayang Zuhur saya sedangkan hari ni orang lain boleh masuk pasar raya tanpa vaksin. Hari ni saya tak boleh semayang Jumaat kerana tak ada vaksin. Sah ke solat Jumaat? Masuk akal ke fatwa tu tuan-tuan? Itu tuan-tuan Nabi suruh kita belajar menuntut ilmu. Menuntut ilmu, menuntut kita tingkatkan iman kita. Bukan apa tuan-tuan? Kita tak boleh dengar 100% ulul amri ni tuan-tuan. Itu kena belajar. Itu saya sendiri pun kena belajar tuan-tuan, supaya kita boleh kenal mana satu hak dan batil tuan-tuan. Hak dan batil ni penting tuan-tuan. Bukan maknanya ulul amri kita ikut ulul amri. Itu buat apa ulama belajar? Baik satu orang ulama dia belajar, lain semua tak belajar, ikut saja. Tapi tuan-tuan, Nabi kata kita kena belajar ilmu. Kita kena tahu ilmu supaya kita kenal mana hak dan batil. Dan mana yang hak? Contohnya tuan-tuan, hari ni kata ulul amri ni kita tak boleh lawan dia, kita tak boleh cakap dia macam-macam. Tuan-tuan, Imam Bukhari pun masuk penjara tuan-tuan, lawan pemerintah ketika itu. Imam Syafi'i pun masuk penjara tuan-tuan, kena lawan pemerintah ketika itu. Pemerintah ataupun ulul amri tidak semestinya benar tuan-tuan. Ini sekadar perkongsian saya tuan-tuan. Minta maaf saya cakap ingkras saja tuan-tuan. Sebab benda ni besar tuan-tuan, bukan benda kecil. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, benar Tuan Hanifiah bekam benar. Kakek setuju. Sebab apa dikatakan, orang dulu pernah kata, yang menghancurkan orang Islam itu, adalah orang Islam itu sendiri. Sebab tu Nabi pun pernah bersabda, pernah bercerita, menyatakan bahawa Islam itu akan terpecah kepada 73 golongan. Jadi wallahu a'lam bisawab, tepuk dada, renung-renung, tafakurkan, berimankah aku? Nunggu Robah nak cakap sikit kan. Kalau kita tengok kan isu vaksin ni kan, apa-apa mesti berkaitan dengan syariat Islam. Bila bikin Islam je mesti nak kena vaksin. Padahal macam saya ada lalu depan kuil Cina, Tokong, apa India, apa semua kan, kuil kan. Diorang sebenarnya rapat-rapat siap beli belaga bahu. Kita yang Islam ni dah masuk kubur pun kena 2 dos. Apa tak kahwin kena 2 dos. Apa berkaitan dengan syariat Islam semua nak kena 2 dos. Sedangkan agama lain tak ada pun nak kena 2 dos. Aduh, tengok dah ngarut dah sekarang ni. Assalamualaikum Global. Simple je tuan. Okey. Bang, salam. Silakan. Nak berkaitan dengan solat yang menutup hidung dan mulut. Seorang. Jasimah nak cakap, Zuri L nak cakap seorang-seorang ke? Saya nak bertanya. Sembahyang dengan menutup hidung dan mulut, boleh ke tuan? Lah, ilallah. Okey, tutup hidung dan mulut tu, mulut mendapat kaki tidak sah. Sebab apa? Tidak masuk dalam tujuh anggota sujud. Settle. Kalau nak tahu lebih lanjut, tanya Lebih Arif. Silakan Tuan Zuri. Tidak sah. Mana ada solat tutup hidung mulut. Kalau apa pendapat KK? Itulah saya masa saya pergi ke surau, saya lihat orang lelaki tu. Kejap. Sorang-sorang. Saya rasa hukum untuk menutup mulut semasa sujud tu, hukum dia makruh sebenarnya. Hidung bukan wajib. Hidung sunat. Siap. Okey, silakan Tuan Zuri. Ramai anak-anak muda ni menyampuk ni. Tak apa, silakan. InsyaAllah dapat fikir kan. Dikatakan vaksin ni ada macam-macam. HIV, ada chimpanzee, ada baby, kini baby, ada babi, segala macam kan. So dicocok masuk dalam kita punya darah. Bercampur aduk. Adakah solat tu sah? Bila darah kita dah dicampur dengan babi-babi yang ada ni. Okey tuan, kita tak ada dalam bab hukum hakam, tapi cara logiknya arak yang kena pada pakaian kita itu, arak sembahyang kita tak sah tuan. Ataupun tai cicak yang terkena pada pakaian kita, solat kita tak sah. Ni apakah lagi benda yang sesuatu yang dilarang terang nyata jelas, benda arak babi itu haram, arak itu haram, kan, dimasukkan ke dalam badan. Dan ada yang mengatakan barang siapa yang minum arak kan tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Wallahu a'lam bisawab. Begitu tuan. Setuju. Tapi macam mana pula yang makan babi ni? Untuk yang terus makan babi. Tadi berkaitan dengan arak ni,
arak tu kalau kena pakaian masih sah lagi tuan-tuan. Dia yang tak sah tu, dia yang haram tu boleh kita minum. Jadi arak tu kalau kena pakaian, kena tangan ke, dia bukan najis mukhaladhah. Cuma dia tak boleh diminum, hukum dia haram dan dia boleh disebat. Cuma tadi berkaitan dengan berkaitan dengan semayang tutup mulut dan hidung. Jadi tuan-tuan, kita bagi mazhab Syafi'i ni ada berapa lah apa tu yang wajib. Yang wajib bahagian muka ni yang kena sujud tu iaitu bahagian dahi. Kalau Imam Syafi'i sekurang-kurangnya separuh dahi tu. Kalau keseluruhan lagi bagus. Tapi kalau bau suku dahi saja tak sah solat. Jadi separuh dahi. Jadi yang bahagian hidung tu sunat dan bahagian mulut pun sunat. Tetapi mazhab Syafi'i kalau wanita dilarang, dia mesti semayang walaupun di luar solat dia pakai purdah kan. Tapi dia dalam semayang dia diwajibkan menanggal purdah. Tak sah semayang dia kalau dia menutup muka dia ketika semayang, itu menutup hidung dan mulut dia ketika solat. Jadi solat dia tu tak sah kecuali darurat ataupun wabak. Tapi kalau wabak sekarang ni, wabak ni penipu punya wabak. Wallahualam. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Tuan Nafiah. KK dalam pernyataan perkongsian Tuan tu, KK akan rujuk kembali sebab apa KK pun ragu-ragu. Tapi apa yang KK buat, KK akan cecah hidung KK, pastikan hidung tu cecah ke dalam tempat sujud. Sebab itu adalah pada muka apa? Orang kata apa? Muka. Bila muka termasuklah semua tu. Tapi tak payah sampai nak orang kata apa, nak kena bibir, nak cium pada hidung orang tu mancung. Takkan nak tenyeh sampai bibir tu kena kepada sejadah kan. Wallahu a'lam bisawab. Tapi menyambut terima kasih Tuan atas perkongsian Tuan. InsyaAllah Tuan. Silakan Tuan, teruskan. Ataupun boleh letak kat dagu mas tu. Saya biasa kalau semayang, bila nak semayang Allah Akbar tu, mas tu saya turunkan ke bawah. Tengok dia orang semua dah ni, saya pun turun ke bawah. Sebab rasa tak puas bila letak mas kat mulut. Bila kita baca Al-Fatihah kan, kita rasa macam kita nak dengar kan, kita punya suara kat telinga kita. Bila kita tutup tu tak puas lah. Begitu. Kemudian dari segi pernafasan, bila pernafasan oksigen dia low, kita nak semayang pun tak khusyuk. Tahu oksigen kat otak kita low. Terus semayang macam tak sepenuhnya lah. Jadi sebab tu setiap kali semayang, tak kira semayang Jumaat ke, semayang kat surau ke ramai, kita tetap akan letak di bawah dagu lah. Begitu. Cuma berkaitan tadi, Tuan tadi adalah tindakan yang paling baik dan paling tepat. Jadi tuan-tuan, kita ni dalam agama ni, kita ada toleransi, ada yang kita tak boleh toleransi. Jadi tuan-tuan, kalau mulai hari ni, malam ni, tuan-tuan siapa yang semayang pakai mask tu tuan-tuan kena fikir sendirilah. Saya ni makan saya tak pakai mask. Makan tu keperluan tuan-tuan, tak pakai mask. Tapi kenapa saya semayang kena pakai mask? Jadi kalau mulai ni dalam kalangan tuan-tuan ni, boys ni, kalaulah ada lagi semayang masih pakai mask lagi tuan-tuan, tuan-tuan dan saya sendirilah kena istighfar lah. Betul ke saya ni? Waktu saya makan, saya tanggal mask. Waktu saya nak ngadap Tuhan saya pakai mask. Tuan-tuan, adakah mask tu sunnah Nabi SAW? Dah lah kita kena tipu hidup-hidup 2 tahun ni tuan-tuan dengan orang yang bukan Islam, suruh kita pakai mask. Tapi kali ni tuan-tuan, kita buka mata kita tuan-tuan, takkan kot saya nak semayang saya pakai mask, and time saya makan saya tak pakai mask. Apa beza semayang dengan makan? Dan tuan-tuan pun semayang, takkan adabnya tuan-tuan orang sebelah, tuan-tuan kita bercakap depan-depan dengan dia. Tak, kita bercakap dengan Allah kan. Kita bukan bercakap dengan kawan kita berhadapan tuan-tuan. Jadi tak ada kaitan wabak kita. Tuan Nafiah, insya-Allah. Tuan Nafiah, minta maaf Tuan Nafiah, minta maaf kita lah. Kita baru teringat. Minta maaf Tuan ya. Minta faham pada Tuan. Sebab apa bila kita baca wajah tu wajiyil ladzi kan, aku hadapkan wajahku.
bila sebutkan wajahku dekat situ, kita ibaratkan tak payah pergi jauh-jauh kan, kita pergi yang paling simple. Mana kita mengadakan wajah kita ni kan? Bila menghadap wajah kita itu maknanya benarlah wajah dihadapkan wajah itu keseluruhan. Tak perlulah separuh-separuh macam Zoro lah kan, tutup macam penyamun lah kan. Jadi maksudnya sekarang itu sebaik-baiknya kalau boleh dia hadapkan semua wajah itu, tak perlulah pakai mask. Lepas tu bila sujud tu, sujudlah dengan kesempurnaan, maknanya semua anggota wajah itu sujud, maknanya menyentuh. Wallahu a'lam bishawab. Benar setuju Tuan Guraba. Jadi itulah isu dia kan, apabila yang cerita ni betul tu, itu memang asas kepada sujud tadilah, ataupun asas kepada solat tadilah. Kita baca doa iftitah tu kan, kita baca ayat tu kan, kita tumpukan wajah kita pada Allah Ta'ala tu kan. Cuma sekarang ni banyak orang salah faham pasal COVID ni kan, jadi dia pakai mask. Tapi kat situ sebenarnya kalau masih lagi pakai mask, kita tengok kalau kita nak pakai mask kita semayang, kita fikir balik. Waktu kita makan kita tak pakai, waktu kita semayang kita pakai. Adakah kita memainkan semayang, ataupun kita mempermainkan Tuhan kita, ataupun kita merasakan, sebab saya cakap tuan-tuan yang cakap ni, saya cakap diri saya sendirilah. Adakah kita sedang memperjudikan sembahyang kita kerana dengar arahan orang bukan Islam yang telah menipu kita ni. Jadi tuan-tuan, saya serulah tuan-tuan hari ni, kita kenalah janganlah pakai mask ketika sembahyang. Sebab apa? Makan dengan sembahyang lagi besar tuan-tuan. Rezeki kita daripada Allah, jadi kita fokuslah betul-betul solat kita. Kalau tuan-tuan nak pakai mask, boleh sembahyang kan. Jadi bukan cerita pasal perempuan lelaki. Kalau tuan-tuan nak sembahyang pakai mask, pastikan tuan makan pakai mask, barulah Tuhan tak marah. Tapi kalau tuan makan tak pakai mask, tiba-tiba waktu sembahyang tuan pakai, menyebabkan kemarahan Allah tu jadi macam berleluasa, bertambah marah Allah Taala pada orang Islam. Wallahu a'lam. Kita jangan bersubahat tuan-tuan. Kita jangan bersubahat ikut cakap dia orang. Itu je nak beritahu. Apa yang dia orang buat sekarang ni semua nak menjanamkan agama je. Solat jarak, solat pakai mask, semua nak menjanamkan agama, nak menjanamkan iman. Kalau kita ikut bersubahat, kita pun tergolong dalam kelompok tu juga. Yalah tuan, saya pernah diberi teguran kan. Dia kata kena pakai mask sebab sekarang ni ada COVID, dia kata kan. Habis saya cakap, kalau Allah nak turunkan penyakit dekat saya sekarang berada dalam surau ni, takkan dia nak bagi saya penyakit. Terus senyap orang tu, tak berani nak tegur saya lagi. Saya kata saya tak nak pakai mask sebab apa? Saya datang ni tujuan saya nak menambahkan pahala saya, nak mencari lagi yang kurang lagi tinggi lah sambil belajar kan. Bila dah pakai mask, saya kata mana nak masuk ke mana? Masuk ke hidung ke? Masuk ke mulut ke? Ke mana ke? Saya katakan. Itu sebenarnya pakai mask ni, bila kita hembuskan karbon dioksida, kita akan hidup balik karbon dioksida itu. Itu akan merosakkan paru-paru kita. Lepas tu terdiam jemaah yang ada. Solat jarak ke rapat tu? Masa tu jarak lah, tapi sekarang ni saya dah rapatkan sikit lah. Sejadah, bertemu sejadah. Dia kata kalau polis datang nak tangkap ke nak bagi tahu, saya nak ajak dia semayang sekali. Saya kata janganlah takut, saya kata insyaAllah tak ada polis datang ni. Polis tu tak semayang tu sebab dia datang round. Time orang semayang, dia pergi round buat apa. Assalamualaikum. Sejadah dengan sejadah lagi ya. Rapat lagi lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Allah. Silakan Allah. Saya tertarik Tuan Mulia kita dengan Tuan Hanifah kita lah, Abang Hanafiah, berkenaan tentang tempat nampak itu apa yang disampaikan tu macam semboyan kebangkitan. Sebab kita dah 2 tahun ditipu hidup macam tu. Saya pun fikir kan, bila saya dengar saya kata syukur-syukur lah kan, kita ni dibodoh-bodohkan, kita ni diperalat-alatkan, diperjudikan, kita ni dihinyak-hinyakkan oleh orang kafir kan. Dalam kita sebenarnya benda ni ada yang sedar dan ada yang tak sedar, ada yang nampak, ada yang tak nampak, tapi kebanyakan tak nampak. Kadang-kadang saya terfikir dulu kan, bila kita tengok kan, minta maaf lah, ni bukan ada unsur-unsur politik apa, kita tengok kan bila sesuatu melibatkan politik ya, senang sangat orang Melayu, orang Islam ni bangkit untuk berhimpun beramai-ramai nak orang kata apa, nak politik kan. Tapi apabila beragama ni macam mana ketakutan kan. Saya fikir sepatutnya bila disentuh isu agama,
nak isu solat ni. Nak tu saya kata kan, bila nak bangkit Seribu Putrajaya, bangkit pergi Seribu Putrajaya tu untuk apa? Untuk kita tegakkan yang hak kita, hak orang Islam kita kan. Nabi pun kita sepatutnya macam Tuan Nifah cakap lah kan, COVID ni semua penipu semua. Ya betul, saya pun rasa ini penipu semua, ini semua agenda semua. Jadi kita yang dah cukup-cukup ni, yang dah nampak ni semua, inilah masanya kita bangkit lah kan. Betul kata Tuan Nifah lah kan. Sebenarnya mana tu kita yang minta sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita senyap, kita tak berani, takut sebenarnya. Takut kita tu mengatasi, maksudnya takut kita kepada makhluk, mengatasi takut kita pada Allah. Itu yang masalah. Bagi saya itu adalah masalah akidah, masalah yakin kita pada Allah. Kita takut pada makhluk lagi pada ni. Jadi saya rasa saya setujulah kan, seruan tu adalah, itu dipanggil seruan, bagi saya itu adalah seruan jihad jugalah, menegakkan agama ni tu lah. Itu saya baca, kita sama-sama orang Islam ni kalau boleh kita bangkit, kita minta hak kita sebagai Islam. Minta balik kita sebab apa, kita tengok betul-betul lah kan, kita pergi hospital saja, saya pun tengok hospital orang sampai kalau nak jumpa pakar tu sampai ramai punya, tak nak jarak pun, orang naik bas pun orang ramai kan, orang pergi pasar raya, pergi pasar malam orang ramai, tapi bila kat masjid je jarak macam betul lah kata Tuan Hanafiah ni kan, saya setuju kan. Kita kena bangkit, insyaAllah. Bila kita bangkit dekat situ, Allah akan bagi kekuatan pada Islam, insyaAllah. Saya dalam dah kita kena contoh kita solat kat satu surau ni, solat subuh maaf dia orang solat semua biar dia tak serah ni tak pernah. Tapi di masa hari tu ada kesepian lah kan, ada keselamatan. Bila pagi tu kita solat jenazah boleh tak rapat kan, itu nampak bodohnya kita ni kan. Tapi bila solat fardu jarak satu. Bila solat jemaah, solat jenazah, boleh pula berdiri rapat-rapat semua. Lulusan rapat kat situ kita dah nampak kan bodohnya kita ni kan, dibodoh-bodohkan. Sampaikan masa waktu subuh tu orang pandang saya, anak saya pelik kan. Bila saya rapat dengan anak saya berdiri tu solat tu rapat, dia orang semua pandang lain macam, pelik. Kat situ kita, yelah kan, dah gila.